الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ويجوز للحر أن يجمع بين أربعة حرائر. Atau maksudnya dah harus lil hurri, bagi orang yang merdeka. Hurri ni faham ni, lelaki yang merdeka harus ayyajma'a, bahawa menghimpun dia baina arba'ati harair, di antara 4 harair wanita yang merdeka. Jadi apa yang kita nak sambung ni ialah nak menunjukkan satu hukum dalam bab nikah. Ada bagi lelaki yang merdeka keharusan untuk berkahwin 4. Yang ni yang masyhur kita selalu duduk dengar lah. Dan disebut dengan perkataan yajuzu, maksudnya ada keharusan. Istilah bahasa moden sikit, ada kota lagi lah untuk diisi. Tapi disebut dengan yajuzu berbanding dengan asal hukum nikah yang disebut wan nikah mustahabun. Maksudnya kalau hukum nikah, asal hukum nikah adalah sunat. Hukum poligami asal adalah harus. Poligami tak, hukum asal dia sunat, tak. Tapi nikah hukum asal dia sunat, walaupun ada tahap wajib. Kalau panjangkan sikit yang sebut tadi dulu, nikah asal hukum sunat dengan syarat ada keinginan dan belanja yang kita bicara tadi. Jadi kalau dah sampai tahap kalau tak kahwin akan buat jadi haram, akan buat benda haram, dia akan jadi wajib. Kalau ada keinginan tapi tak ada belanja, dengan sebab itu menzalimi tanggungjawab yang sepatutnya ditunaikan pada isteri, itu dia akan jadi makruh. Jika berkahwin sampai boleh menganiayai dan mencederakan wanita atau seumpamanya, itu dipanggil haram. Di atas pilihan nak kahwin mana-mana, mana-mana wanita, itu wanita nak kahwin mana-mana lelaki, itu hukum harus saja. Saya nak menunjukkan ada hukum berbeza tu disebabkan ada sebab syarat mana yang menyebabkan boleh berubah sesuatu hukum taklifi itu disebabkan wadainya. Jadi begitu juga dalam bab ni. Cuma kata approach awal hukum, macam mana kita sebut puasa wajib, sembahyang wajib, sembahyang duha sunat, hukum asal dia ada. Jadi nikah sunat, poligami, ini istilah dia poligami ada. Poligami harus, bukan poligami sunat. Walaupun ada tahap sunat, ada tahap wajib, ada tahap haram, ada tahap makruh, ada tahap harus, tapi hukum asal harus. Jadi kalau kita ambil dengan kaedah ulama tafsir dah sebut, yang kita ambil dengan apa fiqh yang dah ada, disebut fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulas wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat imanukum. Allah SWT sebut fankihu tu, amar tu bukan linadbi tapi lil jawaz. Pasal apa? Ada kait wa in khiftum alla ta'dilu. Jadi dia bukan untuk amar tu lil wujub, walaupun itlaqul amri lil wujub, tak jadi wajib itu dan tak jadi sunat itu, pasal ada qaid wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Yang tu yang highlight asal hukum dia adalah harus. Baik. Dan harus pun kaedah kita mengikut jumhur ulama. Orang yang apa ramai, angka yang paling ramai seorang lelaki mereka boleh himpun adalah baina arba'ati harair faqat, maksudnya duna ghair, tak boleh lebih daripada tu. Satu, kalau ada pahaman-pahaman yang mengatakan boleh lebih daripada 4, kau gunalah kaedah apa pun, dia menyalahi daripada ijma' ulama tentang kebolehan berkahwin lebih daripada 4. Kalau ikut kaedah nahwu boleh 18. Boleh faham? 18 macam mana? Datang dengan ataf, lepas tu datang dengan ada wazan udul kan. Udul pun udul bukan tahqiq tapi udul, lupa dah istilah-istilah udul ni. Udul wasfi, pasal masnas, sulas, waruba. Udul masnas maksudnya isnain. Sulas maksudnya salasa, arba'ah, ruba maksudnya arba'ah. Jadi fankihu ma tabalakum minan nisa masnas wa sulas. Jadi waw tu atau waw dengan mana mutlaqil jam'i, maksudnya himpun.
Lepas tu dua-dua dan empat. Pasal masna tu dia akan pada empat. Siapa? Dua-dua. Pasal makna masna tu ialah isnaini dua tu terpanggil masna. Kalau kita sebut sulas. Pasal apa sulasi? Pasal tiga. Yang ni dipanggil bina rubai. Pasal apa? Pasal dia ruba'. Pasal apa ruba'? Empat. Jadi sulas, masna, cuma masna wazan maf'al, sulas wazan fu'al, ruba' fu'al, masna sulas ruba'. Jadi kalau tak boleh semua tu wahad, maksudnya satu. Saja saya nak sebut wazan. Jadi kalau masna tu maksudnya dua, sulas tiga, ruba' empat. Jadi 2, 3, 4 dah 9. Lepas tu semua tu dengan makna double, berulang 18. Kalau orang ada istilah satu, sah confirm sesat. Kalau ada wahabi, bila wahabi tu sikit kena support kat bapak tu kan. Tapi asal kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun waw tu atas makna umum nahu li mutlaqil jami, tapi tidak ada sebarang hadis atau ayat Quran yang menghuraikan waw itu dengan makna jami. Tapi berdasarkan sunnah, berdasarkan apa yang ada, dia memang takkan empat dengan ijma' ulama tanpa khilaf. Satu siapa yang kata ada boleh lebih daripada empat, kufur, inat, degil, kepala batu, degil, melawan hukum syariat. Kahwin maklum fiddin betul ya. Kalau atas istilah yang atas nama ijma' yang telah masyhur yang didengar, kahwin tak boleh lebih pada empat ni ya. Kalau faham istilah tu, dia termasuk dalam maklum fiddin bidarurah. Macam mana wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, tu dah arkan din, arkan Islam tu memang sedia maklum. Jadi kalau yang ni pun orang lelaki boleh kahwin takkan empat. Yang ni maklum fiddin bidarurah. Boleh kata orang kafir pun tahu angka tu, yang kata orang Islam. Itu kot, mudah je. Illa in tata'ayyanal wahidatu fi haqqihi, melainkan. Jadi asal kata yajuzu harus, dan bila faham harus tu untuk ada, kalau katalah dah ada satu, ada keharusan kedua. Memang asal hukum harus, tapi untuk jadi sunat kedua, macam mana kaedah nikah asal lah. Ada ingin, kalau ada ingin, semua pakat ada ingin. Umum lah, sebut semua kan. Walaupun ada yang tak ada ingin, nak tambah dua. Apa lagi yang tak cukup? Ubah tu kalau istilahnya. Dia tak ada ubah. Bila ada keinginan tapi kemampuan tak ada untuk mahar, begitu juga belanja-belanja. Bahkan isteri yang satu ni pun, isteri yang kena support belanja. Jadi walau teringin pun macam mana, dia suruh macam orang lelaki yang teringin macam mana pun, duit tak ada, macam mana? Membujang ialah kamu. Jadi kalau ada satu, memang teringin tapi kemampuan tak ada, macam mana? Padahal satu. Tu istilah dia lah. Mudah je ayat hukum. Memang Islam ni mudah je. Bukan dimudah-mudah kan, tapi memang mudah itu hukum. Itu ukurlah baju di badan sendiri. Kalau agak tak ada kemampuan, jadi diamkan sajalah. Keinginan yang kedua tu macam mana orang yang tak pernah kahwin, khusus sebut pada lelaki lah. Kalau dia tak ada keinginan, dia ada keinginan tapi kemampuan tak ada, macam mana? Sonyap-sonyap je lah. Puasa lah banyak-banyak. Cuma kalau sikit, kalau ada tawaran, ada ustazah ni berkenan, contoh kan, dia tengok ustaz ni bujang, ustaz ni pun alah, guru kementerian pun tak diterima, ni katalah gitu kan. Boh je lah ayat tu kan. Kesian dia orang ustaz ni, macam ni lah. Kalau bapak dia pun belah bagus, yang ni pun bagus, setuju. Kata dia mas kahwin apa, tak sah, yang ni saya nak suami je. Dia setuju, macam mana? Ambil lah, dia setuju. Bina lah dengan baik keluarga. Yang tu dah satu. Untuk yang ni dah kena ni, dia naik tocang pula. Oh, kalau gitu boleh kahwin satu lagi lah. Tengok kemampuan kau dulu. Yang ni pun sebab orang perempuan tu nak kahwin kau tu, yang kau boleh kahwin. Sekarang kau tengok rasa macam berada sikit, kenangkan balik jasa dia, tu satu hal. Lepas tu kemampuan kau sendiri untuk mas kahwin dan belanja. Kalau nak ambil satu lagi ni, mampu tak? Kalau tak mampu, tu kata lupakan sajalah keinginan itu. Bayangkan di syurga esok lah kau nak ambil pun kan. Sajalah ayat-ayat macam tu. Pasal nak sebut atas kita bicara hukum fiqhnya pun, di situ dah boleh diselesaikan masalah tu. Yang ni pun kalau dengar orang perempuan, kalau kita syarah kat dia macam marah saya cakap macam ni, marah? Tak ada marah. Betul lah saya cakap macam ni, betul, sokong.
Bukan sokong apa? Sokong. Dan sokong macam ni kita sebut atas nisbah orang lelaki, nisbah wanita pula macam ni. Kalau memang bila suami kahwin satu lagi ni memang berasa macam tak puas hati lah kan. Apatah lagi pula memang selama ni pula isteri memang support sungguh pada suami. Sekarang suami nak kahwin lagi satu. Kalau memang dia ada buat benda tak elok, memang isteri ni akan tahu hati kat dia. Itu satu. Macam mana pun nak sebut gini. Kalau suami ni memang orang baik, memang kemampuan pun ada, isteri pun tahu memang dia tak mampu untuk menyelesaikan keinginan suami. Contoh misalnya, dia pun selalu sakit, demam, lelah, semput atau semua itu. Dia tak boleh nak selesaikan. Suami pula memang dari segi keinginan dan juga kemampuan dia boleh. Apa nak buat? Lepaskan je. Memang boleh, tak ada masalah. Memang hak dia. Yang penting, kalau kata dia, katalah ada istilahnya menyimpang daripada perjalanan yang sepatutnya, gilir dan sebagainya, keluarkan nasihat je kat dia. Abang, saya pun isteri, saya pun ada hak gilir, saya ada hak nafkah, ada bak jumpa nanti insyaAllah. Jadi kenapa abang tak bagi gilir saya, nafkah ke saya? Buat ingatlah dia. Untuk menghalang, kita bukan pembuat syarak, kita bukan pembuat hukum. Untuk kita menghalang apa hukum yang syariat membenarkan perkara itu, kita nak menghalang pula. Pasal tu kita kata belajar bab ni mesti belajar akidah yang sah dulu. Dari sudut kita bila faham kita Islam, kita iman, segala hukum hakam yang bertakluk dengan kita, hakimnya ialah Allah Ta'ala. Atau kita bicara ni pun kita memang nak faham hukum hakam dan ahkam syarak, faham hakimnya Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala hakim, kita ialah mahkum, kita adalah orang yang ditetapkan hukuman. Kita adalah, bila sebut mahkum, maksudnya kita adalah abid, Allah ma'bud, Allah malik kita, kita mamluk. Bila kita mamluk, kita abid, dan kita nisbah rezeki, Allah razik, kita marzuk. Nak buat apa? Boleh lawan, boleh bangkang. Kalau nisbah lelaki pun mesti ikut peraturan dia, kalau orang perempuan pun mesti ikut peraturan dia, mesti ikut. Langgar ni, baik lelaki ataupun perempuan, dua-dua belah adalah salah. Yang ni yang kita bila nak balik hukum syarak ni macam mana? Semua orang lelaki dan perempuan mesti balik kepada hukum syarak yang betul. Dan atas kita bicara syarak tu, benda besar tersebut tu adalah akidah. Dalam zaman kita lah ni, akidahnya akidah TV. Tambah pula tengok apa? Cerita apa tu? Nona. Nak pening kepala tu. Hari-hari tunjuk artis kelahi, kusik. Tak apa-apa bala lah. Tu pelajaran iblis tu dalam TV tu. Kalau saya kata iblis, saya tak saya tengok direct kan. Orang nak cerita nona ni, ya Allah, geli tengok dengar. Siapa bisa tengok? Melodi ya. Lagi nona pun ada juga kan. Siapa bisa tengok? Diorang tak ada estro semua, tak mampu bayar estro kot. Saya pun tak ada estro rumah, TV macam mana ada. Betul tak saya cakap? Biasa tengok nona. Ustazah tak saya tengok. Oh bagus dia orang tak nak tengok. Pasal tu semua datang daurah. Kalau yang tak datang tu, dia orang tahu nak kempen apa lah ustaz ni. Kempen apa? Cerita hukum betul lah. Baik. Asal nak bicara tu memang maksimum 4. Kalau ada fahaman yang pening-pening ni, pening lah. Sekalipun tengok orang yang buat hukum isteri lebih daripada seorang ni, nampak macam hebat dan bagus kan. Kalau tengok YouTube tuan-tuan, ada yang kat Indonesia tu kan, isteri dia apa? 12 tak silap, tak ingat lah. 12. Dia ada buat satu rumah besar, ada berapa ratus bilik tu. Dan semua isteri dia sangat baik hubungan dengan dia. Dan suami dia tu dipanggil kiai. Allah ma'atul letih sikit tu. Dia pakai serban Islam. Mandu-mandu dia siap diimpun semua isteri-isteri dia tu. Sebut yang ni nombor 1, ini yang nombor 2, yang nombor 3, yang ni nombor 4, nombor 5, berapa, nombor 6, ni. Siap disusun. Semua okey. Baik sekalipun maksimum syarak 4. Lebih tu mukhalif ani syar'i. Ini bukan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar. Walaupun nampak pak kiai ke, kiai. Yang ni yang kita nak bagi betul kita punya fikrah, berfikiran dari segi hukum hakam. Kiai sekalipun jika menyalahi hukum syarak yang zahir, salah. Itu kalau ada syekh apa pun salah. Nama syekh apa kan menyalahi syarak adalah salah. Satu, kita punya panduan kena ngaji syariat yang fiqh zahir kena betul.
Yang batin mengena betul, tauhid mengena betul. Kalau ada orang mendakwa kata dia orang zahir je tak betul, tapi batin dia betul dengan Allah Ta'ala, takkan jadi. Orang yang betul batin mesti betul syariat. Kalau nak betul syariat mesti betul batin. Syariat zahir saja betul tak boleh. Pasal Allah Ta'ala bagi nikmat dua, asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia bagi nikmat kat kita dua, zahir batin. Itulah zahir batin. Batin tu tauhid, akidah kita dengan Allah Ta'ala, kita punya interaksi dengan Allah Ta'ala, internal yang dalam hati kita, yang berapa perasaan cetusan hati kita, hati nurani kita, yang kita berasa Allah Ta'ala sentiasa duk pantau dan ingat kita. Itu satu nikmat yang patutnya kena cari. Dan nikmat hukum zahir ni, yang ni pun adalah hukum hakam yang adalah juga syariat. Dua-dua ni mesti betul. Kalau kita tengok perjalanan ulama dulu, ulama katalah ulama sufi, atas nama Hasan Basri, Syekh Abdul Qadir Jalani, macam-macam nama, Muhyiddin Chisti, nama ulama-ulama usul Sufyan As-Sauri, semua ulama-ulama batin yang macam ni, mereka takkan lari daripada akidah yang betul dan perjalanan fiqh yang betul. Dan ulama-ulama fiqh pun, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbaliyah rahimahumullah ta'ala alaihim ajma'in, begitu juga ulama-ulama atas nama Wasan Asy'ari, Maturidi, semuanya melalui fiqh dan melalui perjalanan sufi, semua dia. Cuma masyhur kat mana? Tu Imam Syafi'i bukan maksudnya tak ada tauhid, bukan maksudnya tak ada sufi, tak ada. Semua ada perjalanan tu, cuma atas masyhur kat mana. Macam kita sebut ulama qurra, takkan hafiz Quran je, fiqh tak ada, tauhid tak ada, tasawuf tak ada. Macam mana kita dengar ulama Basri, Kufi, dengar Imam Sibawai, dan sampai lepas azab kubur kan, tanya marah buka, masyhur orang sebut tanya ma apa kan, apa-apa. Kalau ikut kaedahnya bukan pasal ditanya nahu tu, tapi pasal dengan nahu dia faham tauhid yang betul, dia meletakkan a'raful ma'arif adalah asma'ullah al-husna. Isim ma'rifah dia tak kata isim domir, isim ma'rifah dia kata isim alam. Sikit ke nahu sikit tu saya nak sebut dalam perjalanan ulama-ulama dulu. Yang Imam Sibawai dia boleh lebih tu pasal apa? Pasal dia kata asma'ul husna adalah a'raful ma'arif, nama yang sepatutnya kita paling kenal. Sebut Allah macam mana? Semua orang kena ma'rifatullah. Macam mana boleh jadi domir lebih ma'rifah daripada asma'ullah? Takkan jadi. Mestilah asma'ul husna lebih ma'rifah daripada domir. Hatta kata ana dengan Allah, mana kita lebih ma'rifah? Ma'rifah Allah lebih besar. Sebab tu dia lepas pada azab kubur. Pasal apa? Tauhid dia tinggi. Orang tauhid macam ni arifin tak? Warasatul anbiya. Kalau Nabi tak kena azab kubur, betul tak? Tak kena soal dalam kubur, betul? Syuhada kena soal dalam kubur tak? Tak kena soal dalam kubur. Syuhada ni, syuhada tak kena soal dalam kubur. Ni anbiya, ni warasatul anbiya, pewaris Nabi yang kenal Allah Ta'ala dan ma'rifah dengan Allah Ta'ala, ataupun awliya yang Allah Ta'ala sebut dengan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Agak-agak kena soal mungkin tak? Takkan kena. Pasal apa? Ma'rifah dia dengan Allah Ta'ala dan perjalanan dia zahir dalam dunia pun dah selesai, apatah lagi batin. Dia takkan kena soal dalam kubur. Pasal apa? Pasal antara dia sebab-sebab ni, walaupun dia tak mati syahid, syahid pun bukan nanti syarat mesti mati perang, tapi kalau maqam dia, maqam tu syuhada. Yang ni pun kena mengaji suku lah nak faham bab-bab tu. Tak seperti yang syahid tu mesti mati dalam peperangan. Kalau sebut, asal saya nak syarah tu nak kata tu alim ulama yang arif billah tambah warasatul anbiya. Kalau anbiya tinggi martabat, warasatul anbiya ni takkan nak bagi low standard. Yang istilah ulama kita disebut, dan kita sebut kita minta doa supaya Allah Ta'ala bagi kita nikmat macam mana an'amallahu alaihi minan nabiyyin siddiqin wa syuhada wa salihin. An'amallahu alaihi minan nabiyyin, antara nabiyyin ni siapa? Janishi nabi, apa? Warasatul anbiya, pewaris nabi. Siapa warasatul anbiya ni? Ulama awliya. Ulama awliya ni kalau ikut mereka lebih tinggi daripada syuhada. Sikit dalam bab tu kata nak sebut uraian cukup panjang, sekadar nak sebut mengenai perjalanan ulama-ulama dulu, dia tidak akan ada apa-apa yang menyalahi. Maksudnya kalau ulama nahu sekalipun Basri, Kufi, fiqh dia betul, tauhid dia betul, sufi dia betul, perjalanan dia semua betul. Jadi asal nak sebut ialah perjalanan yang kalau ada yang gelong tadi, nama kiai, bini
10, bini 18. Takkan mungkin. Takak yang dibenarkan dalam syariat Muhammadiyah ni adalah 4 saja. Baik. Jadi yajuzu untuk himpun 4 illa, melainkan di illa ni istisna tang yajma'. Illa in tata'ayyana al-wahidatu fi haqqihi, melainkan jika tertentu oleh wahidah zaujah wahidah fi haqqihi, pada hak atau pada tanggungjawabnya, ataupun fi haqqihi fi zatihi, pada diri seseorang. Maksudnya pada hak seseorang ni dia memang satu je, ta'ayyun satu je, dia tak boleh lebih. Kalau lebih istilahnya luar kemampuan, kalau lebih di luar keupayaan. Contoh siapa dia yang dia fi haqqihi, dia ni tata'ayyan al-wahidah. Siapa? Kanikahi safihin wa nawihi, seperti bernikah oleh seorang yang safih. Safih ni terjemah kita asal terjemah orang bodoh lah, tapi istilah safih ni orang betul bendui. Orang betul bendui ni, dia ni urusan, kalau katalah dia kahwin dengan dia pun, kadang-kadang urusan dia bukan dia yang urus isteri dia, bahkan isteri dia urus dia. Kalau tahap dia macam tu, boleh tak dia kahwin dua? Memang tata'ayyana wahidah, satu je. Wanahwi, dan seumpama dia. Siapa lagi? Orang gila yang dikahwin dengan. Tadi kita cerita apa-apa yang fix sebut dah dulu kan, awal-awal. Orang lelaki gila boleh kahwin dia. Kalau dia nak, dia takkan selesai masalah dia dengan kahwin. Cuma siapa nak kahwin dengan dia tu satu hal. Dan pernikahan sah ke? Sah, cuma nak menerima pernikahan dia wali. Fiqh ni memang ada detail dia satu-satu. Pasal bila dia atas nama manusia, tambah pula dia tengok orang lain kahwin, dia pun nak kahwin. Dia kadang-kadang ada benda yang dia bila tak diselesaikan fitrah kemanusiaan dia, basyariyat takada, macam tu kan urdunya istilah. Maksudnya kehendak kemanusiaan dia tak diselesaikan. Kalau dia gila, nanti dia jadi lagi gila. Dan kadang-kadang dia gila bila sebab kahwin, ada tempat yang dia boleh melepaskan keinginan dia, hilang gila. Apa saya nak sebut ialah orang macam ni, kalau dia ada isteri, tata'ayyan al-wahidah, satu, dia tak boleh lebih. Macam apa? Pasal dia pun kalau berkahwin, memang ada keizinan syarat untuk berkahwin dengan proses syarat, mestilah dinikahkan oleh wali dia apa, satu hal tu. Agak minta penjelasan, kalau minta satu hal nak sebut hukum tu ada. Asal saya nak bicara ialah kalau dia jadi suami, dia memang ta'ayyan wahidah, dia tak boleh dua. Maksud apa? Memang orang macam ni, dia tak akan mampu untuk mengurus dua orang isteri. Bahkan kalau ada isteri dia yang seorang pun, bukan dia yang urus isteri yang urus dia, maka dia memang satu isteri je boleh. Kalau isteri yang kedua tu sanggup. Betul. Bab ni asal nak sebut tentang asal bahasa wa yajuzu lil huri an yajma', untuk dia yajma'. Kalau dia yajma' tak boleh. Tapi isteri yang berkehendak boleh. Macam kita sebut tadi, nikah mustahab liman yahtaju ilaih. Yahtaju, dan dia ada uhbah, ada kemampuan untuk belanja, baru ada tuntutan nikah dia. Sekarang perbelanjaan tak ada, dia tak nak, tapi orang perempuan nak, boleh kahwin. Boleh. Macam apa? Pasal ada orang nak sanggup untuk nak kahwin dengan dia, nak melepaskan tanggungjawab perbelanjaan yang sepatutnya dia yang kena tanggung isteri. Tapi sekarang ada bakal isteri yang sanggup menanggung perbelanjaan suami. Dari sisi hukum, bukan dia yang dituntut untuk berkahwin, tapi pasal dah ada orang yang menyanggup melepaskan nafkah dan sanggup menjaga, macam mana? Hak dia harus untuk dia menerima perkahwinan tu. Dari sisi hukum sunat tak ada juga, tapi harus dia terima. Satu, kalau atas nama istilah yang kita pernah dengar satu masa dulu, misyar tu, orang lelaki ni dia tak ada perbelanjaan untuk berkahwin, tapi ada, sama ada perempuan sendiri ataupun ayah pada perempuan tu, wali wanita tersebut nak kahwin dengan anak perempuan dia dengan seorang lelaki ni. Lelaki ni pun dia kata aku tak ada apa, perempuan tu menyanggup, wali pun nak kahwin dengan dia. Dari sisi hukum harus terima, harus terima. Kalau dia nak tolak pun, nak kata apa, nak bagi ni, anak aku memang nak kahwin dengan kau, dia memang nak himat dengan kau, macam mana?
Saya tak nak. Macam mana? Ya, ada apa? Takkan nak pegang ni? Kau tak angkat nikah? Tembak kau. Takkan nak kata itu kan? Buatlah buat bodoh sikit lah. You know? Nak sebut tak kata dari sisi hukum kat dia harus. Jadi dia terima, tak terima. Jadi atas kata ada orang perempuan lain walaupun yang ni suami gila, kata dia pun gila lah yang dia ada suami. Katalah ada perempuan nak macam tu, macam mana? Harus pada dia untuk dia tu. Cuma kalau esok ada bab kita akan jumpa, kalau dia tak tahu yang ni gila, kahwin tengok gila, dia ada khiyar aib pasal suami gila dan dia tak tahu gila. Tapi bila dia kahwin, dia tahu memang gila. Dan di atas gila itulah memang dia nak tawar diri, dia nak kahwin. Contoh, dia tak boleh khiyar. Dan nak talak. Suami ni bukan kata talak, tak talak apa. Selama-lama lah kau kahwin dengan dia. Kalau dia sanggup macam tu, macam mana? Silakan. Dari segi sila, masing-masing yang kalau boleh nak tambatkan diri dia untuk takwa Allah Ta'ala dengan cara macam tu, khidmat pada suami. Tambah pula katalah orang yang gila ni memang orang baik, walaupun gila tapi tak pernah ceritakan orang yang baik maksudnya. Tapi dia punya otak je siwil gila. Dan gila ni sebenarnya ahli syurga sebenarnya. Katalah dia nak bayar macam tu, macam mana? Tak apalah, aku khidmat orang yang memang ahli syurga. Dia pun tak pernah ada rekod tak elok. Cuma dia ni gila je sikit. Tapi nisbah akhirat esok, dia tak akan ada apa-apa penghisapan di akhirat esok. Macam mana? Dia nak sanggup jaga orang ni. Silakan. Nak sebut tu lah kan? Boleh? Faham? Yang ni kalau kita dengar pencerah kontroversi lah, contemporary kalau memang tak jumpa lah syarah macam ni. Yang ni kalau buka kitab memang ada satu-satu syarah. Sebiji. Saya masa mengaji dulu bab macam ni kata, dia benar ulama dulu ni cerita sebiji satu kata, tak pernah dengar. Memang tak pernah dengar. Kita yang contemporary mana ada cerita nikah-nikah je. Tapi dalam kitab sebut pasal, nak sebut dah, saya nak sebut gini, pasal antara kita punya komuniti masyarakat ada yang gila tak? Ada yang sapih tak? Kadang-kadang yang perempuan gila, kadang lelaki gila dia. Kadang-kadang yang sapih pun ada, yang lelaki yang sapih, ada perempuan yang sapih. Jadi dia orang ni takkan tak ada kehendak nak kahwin dia tak? Jadi bila ada kehendak, bila diselesaikan dia, hilanglah masalah sosial. Jadi macam mana nak selesaikan dia, dan apa hak-hak perkahwinan yang ada pada dia. Ni kita tak sebut ni. Baik. Illa ta'ayyana wahidah. Jadi kan nikahi safihin wa nahwihi mimma. Jadi siapa dia nahwihi ni? Bayan bagi nahwihi mimma daripada barang yang yutawaqqafu 'alal hajah, yang dihentikan di atas hajat, keperluan. Itu bab-bab macam ni dia, kalau istilah Melayu yang kita sebut, ukur baju di badan sendiri lah. Itulah. Ukur baju di sebab kemampuan nafkah. Itu ukur baju dari sudut kemampuan melayani isteri. Ukur baju dari sudut ilmu yang ada untuk menyelesaikan masalah ada isteri lebih pada seorang. Kalau ada benda tak support, dia akan jadi zalim, berdosa, salah. Istilah sebut Quran, wa in khiftum alla ta'dilu, bila tak boleh adil, fawahidatan. Ya. Wa yajuzu lil abdi. Baik, kalau harair boleh impun sampai 4, harus bagi orang merdeka, lil abdi, bagi orang hamba. Hamba ni maksudnya dia hamba, dia status dia hamba. Dia adalah milik orang. Ada sayyid yang memilik hamba ni, abdi ni. Walau mudabbaran au muba'adan au muba'adon, patutnya dot tu bukan dal. Au muba'adon, muba'ad, au mukataban, au mu'allaqan itquhu bi sifatin. Jadi hamba asal matan ay yajma'a bainasnaini, antara bahawa dia berhimpun antara dua. Jadi isteri yang dia boleh milik untuk dia berkahwin dua saja. Dan bila sebut hamba ni, semua dalam kategori hamba. Lelaki yang dalam kategori hamba, hukum dia masih hamba. Selagi tak merdeka, dia hamba, dia hanya boleh ada dua isteri saja, paling maksima. Dan hamba ni walau mudabbaran, hamba mudabbar. Hamba mudabbar ialah hamba yang dijanjikan merdeka apabila tuan dia mati. Kalau aku mati, engkau merdeka. Kalau tuan dia kata gitu, hamba tu dipanggil mudabbar. Itu mudabbar. Muba'ad, dot tu patutnya bukan dal, bukan mu'din, tapi ba'di. Muba'ad, hamba yang sebahagian, yang
merdeka separuh. Siapa dia muba'ak ni? Dia lah hamba yang telah merdeka sebahagian daripada diri dia. Cuma kalau sikit tasbih masalah, macam mana hamba boleh sebahagian merdeka, sebahagian tak merdeka? Katalah hamba ni adalah antara harta pusaka milik seseorang, mati. Dia mati, antara harta peninggalan dia ialah hamba. Hamba ni pula bukan mudabbar tadi. Bila mati, waris akan mewarisi hamba ni. Sebab saya, hamba adalah harta. Dia hukum macam lembu kambing dari sisi sudut harta. Dia adalah pewarisan. Allahumma salli ala sayyidina. Kemudian katalah milik dia, dua-dua ni lelaki, katalah contoh, masing-masing habuan sama. Jadi salah seorang daripada dua pewaris ni, dia kata apa? Hamba ni aku tak nak lah, aku merdekakan dia. Harta pusaka pun katalah hamba tu jadi. Dia pun orang miskin, katalah gitu. Bila dia kata aku merdekakan dia, hamba ni dah merdeka separuh, tinggal satu lagi. Jadi separuh dah merdeka. Dia ada beberapa hukum lanjutan, nak banyak nak sebut tu, tapi lagi cukup melerai sangat kan. Tapi nak sebut itu contoh mubah. Masih hamba. Kalau dia nak kahwin, hanya maksimum 2 orang isteri. Siap. Dia ada bab nak syarahkan mubah tu macam mana dia akan melarat boleh jadi mereka semua, siapa kena tanggung macam-macam nak sebut kan. Tapi memang ada penelitian lah mubah itu. Au mukataban. Satu lagi hamba yang panggil hamba mukatab. Hamba mukatab ialah hamba yang dijanjikan merdeka oleh sayyid dia dengan bayaran tertentu dalam tempohan masa yang tertentu. Itu dipanggil mukatab. Mukatab. Jadi ada mudabbar, muba'ad, mukatab. Satu lagi bab hamba juga, au mu'allaqan itquhu bi sifatin, ataupun hamba yang digantungkan kemerdekaan dia bi sifatin dengan satu sifat. Contohnya Tuhan kata apa? Apabila engkau telah berkhidmat dengan aku sebagai hamba selama 3 tahun, dengan itu engkau akan merdeka. Jadi bukan minta bayaran, bukan syarat mati, bukan merdeka sebahagian, tapi dengan satu sifat. Sifat tu apa? 3 tahun. Cukup 3 tahun merdeka. Itu adalah termasuk masih istilahnya hamba, walaupun ada ta'liq itqi untuk merdeka dalam dengan syarat ataupun sifat tertentu. Semua hamba. Jadi ayat jemaah baina isnain ini ai zaujataini faqat. Masuk kata isnain ini ai zaujatain, 2 isteri faqat, tak boleh lebih. Sikit kalau dengan kaedah, kenapa tak boleh lebih? Pasal kaedah orang merdeka, dia boleh dapat hak separuh orang hamba, dia boleh dapat separuh daripada hak orang merdeka. Kias di atas kaedah tu, kalau ikut atas kaedah ni sudah majmu'ah dan kaedah-kaedah ulama fiqh Syafi'iyah dan juga jumhur ulama fiqh. Macam mana kalau kata kena hudud 100 sebatan bagi yang ghairu muhsan, kalau hamba buat perbuatan tu kena 50 kali hukuman. Maksud hamba fanis fuma 'alal muhsanati minal azab. Kalau bab azab dia akan kena separuh daripada orang merdeka. Jadi kalau bab kahwin pun macam mana? Dia akan ada separuh daripada orang merdeka. Itu ada dalam kiasi. Itu kita belajar fiqh ni macam mana? Segala hukum akam semua dah diproses dengan semua usul fiqh yang dah lengkap. Okay, lalulah sebut itu. Wala yankihul hurru amatan illa bi syartain. Baik. Tentu dulu, kau ada soalan? Kalau dia tuan dia seorang, dia seorang lah, dia tuan tu dengan hamba lah. Ya. Tapi dia Merdekakan separuh. dia merdekakan separuh tu, jadi mu'aknya tu boleh jadi susah. Soalan tu yang saya kata dia kena ada lanjutan tadi tu. Pasal kaedah muba'ak ni, jika ada, kalau kita bagi contoh 2 pemilik tu, kalau pemilik ni dua-dua ni kaya, memiliki satu hamba, tapi orang kaya ni kata aku merdekakan kau, jadi baru satu orang merdeka, separuh lagi faham tu 50% ni tak merdeka. Merdeka dia yang 50% tu akan melarat jadi 100% jika orang yang merdeka tu kaya, dan termerdekanya menjadi 100% daripada 50% yang dia tak merdeka, yang kawan dia tak merdekakan, dan bayaran itu akan ditanggung oleh pemerdeka yang pertama ni, kerana dengan sebab dia merdekakan sebahagian habuan dia, maka termerdekalah kesekaliannya disebabkan dia kaya.
Dia tu apa? Yang merdeka tu kaya, maksudnya kalau dia bayar harga hamba tu, memang dia boleh bayar. Separuh lagi yang tak merdeka. Merdeka yang habuan itu akan termelarat kepada seluruh 100% hamba. Boleh faham maksud itu? Tak faham? Sebab satu dia meninggal separuh dia akan jadi satu. Ya. Kalau tak separuh pun, katalah 5 orang ke apa kan, hamba ni dapat dengan pewarisan 5 orang adik-beradik, salah seorang adik-beradik merdekakan dia, aku merdekakan dia, dan duit pesaka dia banyak, contoh tu. Kalau tak pesaka pun harta dia memang banyak. Dengan sebab dia merdekakan 1/5 daripada hamba ni, dia akan melarat menjadi 5/5. Bila? Jika memang dia ada bayaran untuk bayar pada semua adik-beradik dia yang lain, berapa harga yang 1/5 yang ada 4 bahagian lagi tu, untuk dijelaskan kepada siapa adik-beradik yang lain, maka dengan sebab dia merdekakan 1/5 tu akan melarat pada 4/5 lagi. Mana dia tak buat bayaran ni cakap betul. Mereka sudah tak bila mereka dia berdekat cuma berdekat. Cakap macam mana? Katalah dia tak berbayar. Tentu syarat melarat ni jika orang yang merdeka tu sedang, maksudnya dia boleh bayar, ada kemampuan nak bayar, dia akan melarat. Jika yang merdeka tu tak senang, maksud tak senang ni, katalah harta pusaka ada hamba tu ya, 5 beradik kongsi, lelaki semua, contoh dia kata macam ni lah, aku ni hamba pertama lah, aku merdekakan dia, dan dia tak ada harta benda yang lain, apa pun tak ada, memang makan pagi, makan pagi, makan petang, makan petang, dengan bahasa dia tu macam mana? Memang hamba ni termerdeka hanya 1/5 saja. Yang tu hukum yang akan berlaku lah. Itu kalau dia kaya tapi dia tidak berhasrat untuk bayar. Sekalipun dia tak berhasrat untuk bayar, dia kena bayar, pasal dia orang kaya. Tu akibat memerdeka mubahat. Hukum yang bertakluk pada mubahat macam ni. Satu atas fahaman macam tu, yang tu kongsi lah. Ni seorang hamba saya punya, saya memang kaya, contoh itu. Saya kata macam ni, engkau ni aku merdekakan tangan kau sebelah ni, macam mana? Faham tak saya kata apa? Semua merdeka terus. Siapa hamba saya dia? Tak, saya sebut tangan kau tak faham kan. Kau ni 50% merdeka, macam mana? Merdeka terus. Pasal apa? Saya punya dia. Mesti bila hamba tu saya punya harta, yang lain ada harta saya. Kalau tak ada harta pun, itu harta saya. Kalau mereka semua pun, saya nak kena bayar kat siapa? Mana ada bayar kat siapa? Pasal saya punya. Jadi mereka semua tak? Mereka semua. Jadi pasal apa? Pasal seorang dia tak ada masalah, tak taswir masalah, dia susah. Melainkan kalau saya ni orang muflis, saya orang muflis, harta yang ada kat saya hamba je, separuh engkau aku merdekakan lah. Ada separuh pasal saya berkaitan dengan hutang banyak, hamba tu akan merdeka separuh je. Lagi tu macam mana? Boleh jual lagi separuh dia tu. Tapi bukanlah belah dua, sehari potong organ pula. Pergi kot tu pasal harga tu dia akan jadi merdeka separuh je. Separuh lagi macam mana? Diselesaikan hutang-hutang yang bersangkutan yang menyebabkan dia jadi muflis. Kalau ada kes tu je, dia akan kekal separuh. Jadi kalau seorang ni biasanya, kalau semua merdeka, walaupun sebahagian, dia akan merdeka semua. Boleh punya macam tu. Tapi fiqh dia kena faham, mubahat macam tu dia punya permasalahan dia, masail yang berkaitan dengan dia. Jadi kalau masuk jual, maknanya orang tu akan beli, kalau tu dia beli pada dia beli pun hanya dia akan memilih 50% je lah. Macam mana pun antara perkara yang berkaitan, macam mana pun tak nak sebut tu, kata tak sebut panjang ni, saya kata panjang tu kan. Kata panjang tu. Memang kalau orang beli, dia akan beli 50%. Jadi dia tak beli 100% kan. Jadi apa nak buat? Jadi 50% dia tak boleh buat apa. Maksudnya dia tak akan ada milik yang mutlak. Jadi kalau kata 50% contoh, katalah kalau disebah bagi hak dia 24 jam, dia akan ada hanya memilih 12 jam saja untuk jadikan sebagai hamba kepada dia. 12 jam lagi dia lah mereka, bagi hak mereka dia tu 12 jam tu. Tu tak. Kalau ikut kaedah dalam bab hamba ni, kalau dia muba'adah, maksudnya yang wanita lah, dia tak akan ada hak wati. Pasal hak wati dia masih 100% punya, baru boleh wati. Pemilikan yang dikongsikan, dia tak boleh dikongsi wati.
Itu memang. Kalau katalah waris ni, bapak dulu tak pakai hamba ni, jadi hamba ni pesaka tak? Anak dia 5 orang, sekarang lelaki semua. Macam boleh gile-gile wati tak boleh gile. Yang tu yang kata ada hukum akal yang berkaitan tu. Lepas tu perempuan hamba yang mubaadah tidak boleh dikongsi untuk wati. Kalau ada orang sebahagian pun kata telah ini teruzur atas dia untuk wati pasal ba'ad daripada dia adalah bukan hak dia. Tu kata, saya kata panjang pun tekat tu dia ikut hukum yang ada berkaitan dengan mubaadah ni. Kalau baca kitab tu kena 4 hari tak habis. Detail satu nak jumpa pun khas bicara bahamba tahu tak kat mana? Ujung kitab. Boleh. Ada lagi gambar. Nak bagi ada perang. Islam ngapi. Ada lagi tu. Yang mana? Itu perang Jepun dengan Inggeris. Dia masih Islam ngapi. Dan Islam pun untuk daulatkan Islam. Katalah misalnya kat Syria ada yang ahli sunnah wal jamaah ni lawan dengan Syiah tu, katalah itu perang, macam mana? Dan dia orang perang pun untuk daulahkan Islam. Pasal Syiah memang bukan keluar dari ajaran Islam, kalau ikut macam mana? Tawanan mereka ni adalah hamba. Dunia tak iktiraf, dia tak iktiraf padahal dia dah ramai hambakan orang lebih pada hamba ni. Pasal kita iktiraf apa dunia? Kita belajar ni hukum dunia tu hukum Allah Ta'ala. Jadi siapa hakim kita? PBB, Pertubuhan Bangsa Bengon dan Bodoh tu. Buat apa? Kita hakim kita Allah Ta'ala. Jadi pedulikanlah hakim dunia tak iktiraf. Itu kot. Pasal itu yang kata akidah kita bagi betul, kita bagi syariat bagi betul, mengikut kaedah syariat yang hakim Allah Ta'ala. Jadi syar'iyyat dia mesti hukumiyat dia adalah hukumiyat Allah Ta'ala. Hukumiyat yang syar'iyyat, bukan hukumiyah yang hukumah. Okey, itu pun bahasa saya jawab soalan tu. Yang boleh terima zakat tu muba'at tak boleh, mukatab saja. Wa fir riqab, Quran wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Wa fir riqab, sehingga saya jumhur ulama tafsir tu maksud riqab ni mukatabiin, mukatab saja. Muba'at tak masuk, mudabbar tak masuk. Baik. Jadi walaupun itu yang kata hamba ni sebab ada tak ada tu satu hal, tapi hukum ni mesti faham. Dan saya ngaji dulu antara bab berat ngaji faham lah. Pasal macam mana sistem hamba yang tak ada tu, kita nak faham sistem dia yang tak ada. Benda tu dah letak dalam wadai kita macam mana. Antara yang saya belajar dulu bab berat lah. Tapi tuan-tuan tengok belajar senangnya, faham je. Tak tahu lah, saya dulu belajar susah faham bab ni. Pasal aku dah dapat dengan proses dah dimudahkan dah dimudahkan. Saya dulu nak terima, ya Allah, tu guru pun bukan dia syarah macam saya cakap dia baca kitab dia tak syarah. Buru kita tu pasal proses benda ni. Kita kena olah satu bahasa, macam mana aku nak simpan maklumat yang dia ajar ni. Pasal tok guru pondok kan dia bukan hurai kan, tok guru ngajar dia bukan cakap banyak kan. Tambah kitab dia baca kitab besar-besar dia bukan hurai. Macam saya baca Batu Korek pun macam ni lah saya mengajar kan. Kalau tok guru pondok, kalau arwah batil tu dia macam ni. Macam ni. Kadang kalau lepas subuh tu 4 kitab. Pukul 7 sampai pukul 8 dia boleh baca 4 kitab. Kita 2 jam 4 baris. Dia 4 kitab. Dia baca macam mana? Dia terjemah lah maksudnya. Baca Arab baca terjemah. Pak, tutup kitab ni, dia buka kitab ni. Jarang lah nak syarah. Pengalaman saya ngaji dengan Abah Duk kalau batin tu, dia syarah bila tau? Bila bab tauhid, bab tasawuf dia syarah. Kena buat tasawuf tu tahu tak? Tu pancung kepala habis semua. Masuk pancung tu habis lah, semua kena. Tapi kalau baca fiqh ni biasa tambah kitab tu tak perlu syarah. Semua maklumat dah jelas. Cuma macam mana nak olah satu bahasa pendek nak simpan. Kanan kadang-kadang 4 hari baca kitab Mughni Muhtaj baca ke Mahali, baca. Macam mana nak simpan maklumat yang dalam kepala? Terpaksa kita olah satu bahasa pendek.
Oh macam ni mubat. Oh macam ni mukatab. Oh macam ni. Yang ni umur walad. Oh umur walad macam ni hubungan takluk dia. Kita kena proses satu ayat lain. Kitab memang kitab. Tu saya nak terima dulu susah tau. Cuma bila kita dah faham, kita dah Allah Ta'ala bagi satu ayat untuk kita boleh simpan tu, olah balik senang ya. Pop, faham. Kalau tuan-tuan ngaji 4 hari belum tentu lagi selesai tau. Saya dah lalu pengalaman tu. Satu saya cakap, oh susah dulu belajar. Apa tu? Itu kot. Jadi yang boleh terima zakat ni mukatab saja, bukan muba'ad, bukan mudabbar. Umur walad pun tak boleh terima. Ya. Baru. Ya. Sama bab kahwin, orang mereka boleh kahwin 4 hamba. Kalau talak, orang mereka boleh talak isteri dia, hak kuasa talak 3 hamba 1,5. Tak ada 1,5 kerana tak ada talak 1,5. 2. Dia ada talak 2. Pasal talak tak disetengahkan. Kalau talak boleh disetengahkan, walaupun 3, nanti dia akan jadi 30. Aku talak kau 1/10. Jatuh apa? 1. Pasal talak tak ada per. Jadi tak ada point. Tak ada 0 point talak. Dia mesti 1 point. Mesti 1 mana ada point. Dia tak ada pointers untuk perpulahan. Boleh kot itu. 3 jadi 1 tu macam mana? 10 jadi 1 tu macam mana? Woi, itu keluar pada ahli sunnah wal jamaah. Talak 10 dia tak jadi 1. Talak 10 jadi 3. Dia tak jadi 1. Talak 3 memang jatuh talak 3, sebut 3 je lah, tak jatuh talak 3. Yang jadi 1 ni Wahabi. Antara yang kata sebut talak 3 pun jatuh 1. Ni memang Wahabi original punya, pure punya pahaman dia. Antara yang memang Wahabi ni memang talak 3 jatuh 1. Tu Wahabi. Kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah yang 4 mazhab yang fik ni, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali ni, memang talak 3 jatuh 3. Jadi kalau 10 macam ni, memang tak ada talak 10, dia akan jadi maksimum. 3. Aku tolak kau sebanyak bintang di langit, punya marah ke bini macam ni 3. Padahal bintang di langit uncountable tak? Sebanyak mana bulu kapet ni, itulah angka yang aku tolak kau. Macam mana? 3. Pasal maksimum 3. Itu buat. Wala yankihul hurru amatan li ghairihi illa bi syartaini. Adami sadaqil hurrah wa khawfil unnah wa khawfil anati, bukan unnah, silap baca. Wa khawfil anati wallati yakhafu zalika liman khasyal anata minkum. Ana baca tu betul. Baca unnah mana lain. Kita pernah jumpa bab unnah dulu tak? Ini khawfil anati. Baik. Wala yankihul hurru amatan, tak boleh berkahwin oleh orang mereka akan hamba. Orang mereka dia tak boleh kahwin hamba. Itu asal fakta kita dalam fiqh. Orang mereka tak boleh kahwin hamba. Untuk tak boleh kahwin buat apa? Beli ya. Boleh. Orang mereka kahwin mesti orang mereka. Hamba kahwin buat apa? Beli ya. Boleh. Kenapa beli? Bila beli boleh pakai tak? Berapa banyak boleh pakai? 6, 8. Kalau isteri maksimum 4, hamba unlimited. Berapa? Dah unlimited. Tak faham singgah kot. Banyak mana yang boleh beli? Pakai. Berapa banyak yang boleh pakai? Cuma bila pakai dapat anak, dia akan jadi umur walad. Tu hal. Macam mana pun hamba banyak mana boleh beli ya. Duit mana? Anak tu akan mereka, cuma mak tak mereka dengan dipakai. Cuma mak bila dipakai dapat anak daripada ibu yang dipakai, ibu tu akan dipanggil umur walad. Dalam takrifan fiqh, amah yang dipakai dan dapat anak daripadanya
Dia panggil ummu walad. Jadi banyak mana ummu walad boleh dipakai? Dia unlimited. Isteri 4. Isteri 4. Satu hak gilir pada isteri. Amah tak ada hak gilir. Macam amah bukan isteri. Cuma amah boleh dipakai. Satu hak-hak berkaitan isteri. Cuma sebut sikit tentang isteri dan amah. Isteri dengan amah ni siapa tinggi pangkat? Isteri. Dan siapa duduk di hati suami? Isteri ke amah? Isteri. Itu amah dengan isteri. Kalau kita sebut, kalau tak amah pun saya nak sebut sikit hubungan tauhid sikit. Kita kalau ada isteri dengan orang gaji dengan isteri mana buat kerja banyak lagi? Orang gaji. Tapi mana kita sayang? Orang gaji ke isteri? Kalau sayang orang gaji, baik kau yang orang gaji. Pasal apa? Ada dua isteri. Isteri yang boleh jadi orang gaji sekali. Betul? Tapi pasal apa masih isteri dikekalkan isteri, orang gaji ialah orang gaji? Pasal isteri ada hubungan hati isteri, orang gaji hanya sekadar untuk kerja. Dan orang isteri pun, orang gaji pun dia kerja pasal kerja. Bukan kerja pasal takluk suami. Tapi isteri kalau dia kerja pasal apa? Pasal suami. Boleh? Faham? Jadi suami ni walaupun isteri ni kerja sikit, mana dia sayang? Isteri ke orang gaji? Isteri. Betul? Dengar elok nak sebut buat tauhid sikit. Ni pun belajar kat sana lah. Baru kita boleh faham perbandingan tu. Kita ni kalau buat ibadat banyak tapi tak kenal Allah Ta'ala. Dengan orang yang ibadat fardu dia jagalah. Ibadat sunat kita tengok tak banyak, tapi dia buat dengan kenal Allah Ta'ala. Walaupun kerja sunat dia tak banyak, tapi setiap masa hati dia ingat Allah Ta'ala. Dengan yang ni, dia pun tak kenal Allah Ta'ala, tapi ibadat sangat kuat. Mana yang dapat pahala besar? Yang kenal Allah Ta'ala ke yang tak kenal tapi ibadat kuat? Kenapa? Bandingan dia macam isteri. Dari sudut ada ta'aluk hati. Cuma kat kita ta'aluk hati siapa? Bukan nisbah Allah ta'aluk hati yang kita, tapi kita ta'aluk hati dengan Allah Ta'ala. Kita kalau kenal Allah Ta'ala 24 jam, walaupun duduk saja, tapi hati sentiasa ingat Allah Ta'ala. Allah yang hidupkan aku, Allah Ta'ala bagi ilmu aku, Allah Ta'ala bagi aku rezeki, Allah Ta'ala semua rasa Allah Ta'ala. Dan bizikrillah ini tatma'innul qulub. Hati akan tenang. Memang sentiasa ingat Allah Ta'ala. Walaupun tak dalam keadaan ibadat, walaupun mulut tak berzikir, tapi hati zikir nama dia tu. Hati sentiasa zikrullah, ingat Allah Ta'ala, ta'zim Allah, membesarkan Allah Ta'ala, ta'zim Allah Ta'ala, muliakan dia, takbirkan dia, tahlilkan dia, tauhidkan dia. Semua ini adalah hak Allah Ta'ala. Hati dia sentiasa bergantung harap, bergantung penuh apa, semua ke Allah Ta'ala. Membanding dengan hamba ni, walaupun sembahyang punya rajin, Habib ni sembahyang punya rajin, tapi macam mana? Hati dia tak ada takluk pun dengan Allah Ta'ala. Tidur orang yang berilmu lebih baik daripada solat sunat orang yang tak berilmu. Ilmu ni ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu ma'rifah Allah Ta'ala. Ingat tu tak semestinya berzikir dengan mulut. Pasal ingatan adalah di hati. Satu, berzikir di mulut pun belum tentu zikir di hati. Betul. Tapi bila berzikir di hati, dia adalah zikir, walaupun tak zikir di mulut. Okay. Kita yang banyak mana? Jangan kata zikir di hati, walaupun semayang tapi tak zikir pun sebenarnya. Pasal apa? Hati tak pernah duduk sekali dengan perbuatan solat. Pernah rasa sujud kita memang sujud ke Allah Ta'ala? Ke sebelum ni memang tak pernah rasa? Sujud ialah sujud zahir, jasad saja sujud, tapi hati sujud tak? Mana bukti tak sujud? Allah Ta'ala bagi suami untuk kahwin lebih daripada satu, isteri tak bagi. Mana sujud? Saja contoh kot tu. Maksudnya tak sujud lagi Allah Ta'ala, tapi rajin tak semayang. Dia sujud pun dia nak minta ajar apa? Dia bukan kira ikut perintah Allah Ta'ala. Sujud tu siap doa lagi, ya Allah janganlah bagi kahwin aku, isteri suami aku kahwin lagi ni, nanti dia akan tak jadi apa-apa pun lagi, dia susah hati siap dah. Kongsi kasih. Nanti kongsi kasih pula dengan aku. Kongsi kasih. Dah memang itu isteri, yang ni isteri. Dia kena bagi dua. Kena bagi gilir tak? Oh, masalah. Masalah apa? Masalah ada waktu yang kena sunyi sikit lah, pasal masa suami yang tak
gilirkan tu dia tak dapat giliran, itu je lah. Macam mana mula saya syarah banyak-banyak kan. Saya dah sebut tentang takluk hati tu lah. Takluk hati tu. Jadi kita hati tu kadang-kadang tak ada hubungan salah, walaupun sujud tapi hati tak sujud sekali. Yang sujud hanya jasad. Itu kalau kita perhati ni, kita zaman ni yang banyak kurang kat kita ilmu-ilmu macam ni lah, ilmu-ilmu kenal Allah Ta'ala ni. Itu ada definisi ulama' bahas lah tu. Macam mana pun otak ni, kalau ikut istilah ulama' kita pun, kalau ulama' yang bahas tu, otak ni, orang sebut otak pun kita isyarat macam ni tak, hati kat sini kan. Otak tu adakah otak ni, ataupun kalau sebut yang tu ialah akal. Akal pun kat sini ke? Atas kita faham akal kat sini kan. Semua akal betul-betul kat sini ke? Adakah akal kat otak? Adakah hati kat sini? Hati tu hati organ lah. Tapi adakah perasaan tu kat sini? Sini. Memang ada ulama bahas tu, cuma istilah yang dah dipakai. Bila sebut hati tu, dia melibatkan perasaan. Mana yang ada istilah idrak, kalau istilah urdu dia panggil his wa idrak, idrak juga. Ada benda yang berkaitan dengan perasaan ni, dia panggil idrak. Yang tu hati. Benda yang berkaitan dengan perasaan ni, dia hati. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau benda-benda yang melibatkan berfikir, nazar, tu kita panggil akal. Itu kot. Atas kata rasa di hati itu sebenarnya bukan di hati, tapi di akal. Tu lah. Ulama' dah guna istilah lama dah. Kalau kita kelahimu penat aja. Atas nama yang ada perasaan ni, hati. Kasih sayang, akal ke hati? Hati. Betul. Ni cerdik tak cerdik? Akal ke hati? Akal. Betul. Memang kita punya istimal pun dah pakai macam tu lah. Tak berakai kata ni. Bukan tak ada hati. Kalau tak ada hati lain. Sanggup anak dia pijaknya. Ish, tak ada perasaan betul. Tak ada hati, tak ada hati semua. Tak ada akal tu sudut berfikir dan kemantangan. Kita berbahasakan ke akal. Tu istilahi tu. Baik, jadi asalnya yang kihul hurru amah. Dia tak boleh kahwin. Pasal daripada kahwin baik beli. Amah pun amah li ghairi. Amah li ghairi yang dia tak boleh kahwin. Kalau amah dia boleh kahwin. Tak payahlah kahwin. Pandai, best jawapan. Jadi maksudnya faham lah apa yang kita nak bicara tu kan. Pakai je lah bergaduh kahwin. Tapi kalau nak kahwin juga macam mana? Merdeka lah dia. Dah dia nak ambil status isteri. Kalau hamba dia pakai, dapat status hamba. Ni dia nak muliakan hamba dia tu supaya tak jadi status hamba. Macam mana? Dia merdekakan dia, lepas tu dia kahwin dengan perempuan tu. Amal tu kena akad nikah tu kan? Maksudnya? Kalau kita amal, okey. Ada tak akad nikah sekejap? Tak. Amah ni kaedah dia sah milik. Sah dah untuk wati. Cuma untuk wati dia ada syarat. Mesti ada istibra'. Istibra' ni bukan istibra' kencing. Istibra' amah. Istibra' amah mesti lalu sekali haid. Kalau katalah kita beli satu hamba ataupun tawan perang ke apa, istilahnya kita milik sekarang kita punya. Haram bagi sayyid pakai hamba dia, amah dia, melainkan dalam pemilikan dia dah melalui sekali haid. Kalau dah milik itu haid, suci boleh pakai terus. Kalau milik dalam keadaan suci, walaupun sayyid dulu tak pakai, seingat saya macam tu, sayyid dulu tak pakai, dapat amah, kena main haid dulu, suci baru boleh pakai. Pasal apa tu? Pasal antaranya untuk nisbat anak. Kalau hasil anak siapa? Anak ni orang dulu punya ke sayyid ni punya? Bila datang haid, confirm bukan anak dulu, bukan berada pada sayyid dulu, dia adalah daripada anak yang tuan baru ni. Satu, dia mesti ada istilah istibra' untuk menentukan nisbah anak yang hasil daripada amah yang dipakai. Tapi kalau ada kebetulan amah tu mengandung, tidak bapa yang lama, jadi adakah dinisbahkan anak tu
pada yang menikah ataupun Amah yang dah hamil daripada sayyid yang lama, dia tak boleh pindah milik dengan jual. Tak, jual boleh, boleh. Jual boleh. Anak memang nisbah pada sayyid yang lama pasal dia pakai. Cuma dari sisi martabat dia hukum umum walad. Walad. umumannya yang Mulak boleh jual? Lupa lah hak ni pun. nak menikah Ha? Mulak boleh jual? Tak boleh lah. Ha, tak boleh jual. Jual tak boleh. jadi anak tu anak menikah Anak memang anak merdeka. Tapi muwalad tu tak boleh jual. Pasal dah hamil dengan sebab dia. Pasal dia ada tanggungjawab nafkah apa. Pasal dia memang bapak dan sah dapat bapak ke dia. Walaupun yang dia pakai tu ialah amah. Tapi binti ialah kepada sayyid. Okey. Tu tempat hamba ni, saya dengan Jilo kata sekali lagi sebut. Antara pak susah belajar. Pak susah. Okey. Yang tu pun kalau panjang pun kod bersedia untuk zaman akan datang kot. Hamba banyak sangat. Tak nak perang. Cuma nak perang bila saya tahu. Tapi nisbah ilmu kalau kita faham pun, kalau tak fardu ain pun fardu kifayah. Yang ni yang kata berilmu walaupun benda ni tak berlaku kat kita, tapi kita belajar dia, dapat pahala tak? Dapat pahala. Walaupun orang perempuan, apalah dia orang duk cerita ni, buat pening kepala kami, panggil daurah susah-susah. Dah lah jauh-jauh datang. Cerita hamba je kata ni dia orang ni. Tak ada cerita lain ke? Ceritalah yang relevan sikit. Dapat pahala tak? Faham tu, dapat pahala. Besar tak pahala? Lebih bagus daripada sembahyang sunat. Yang ni yang bab ilmu yang kalau kita faham lebih yang ilmu tu, tu yang ada sembahyang sunat pun tu kata dengan ilmu ni lebih lagi daripada sembahyang sunat. Pasal dia ialah fardu. Kalau tak fardu ain pun fardu kifayah. Dan dia tak ada sunat kifayah ilmu. Ilmu tambah ilmu macam ni, dia tak ada istilah sunat. Dia mesti fardu. Tak fardu ain, fardu kifayah. Tambah pula orang lain tak faham. Kita je faham. Kita je yang bahas macam ni. Tak jaya try nak. Balik sekolah, cuba tanya nak bapa hamba yang saya sebut ni. Mudabbar, mubaat, mukatab orang memang tak kerti. Tak jaya try nak. Try nak. Lontar nak. Ada apa? Ladap. Kita hadapkan dia orang. Tengok berapa ladap yang dia boleh dia nak hadap kan. Tengok. Kita dah hampa ni ustaz saja tak faham. Aku boleh ke sabit bi daurah tadi. Sajalah itu susi sikit. Baik. Jadi asalnya wala yang kihul hurra amatan li ghairihi illa. Okey. Jadi hamba dia tak perlu nikah saja dia boleh pakai. Nak nikah buat apa? Kalau nak nikah saya sebut tadi proses dia macam mana, illa melainkan bisyarta ini, melainkan dengan dua syarat. Jadi maksudnya asal hukum kalau orang tanya boleh tak orang merdeka kahwin hamba? Tak boleh. Haram, tak sah. Melainkan dengan dua syarat. Apa syarat? Adami sadaqil hurrah. Pertama, ketiadaan mas kahwin orang merdeka. Orang merdeka ni sampai tahap dia tak ada duit, tak ada kemampuan untuk bayar sodak. Faham sodak tu apa yang ubah tadi. Belanja angus pun tak boleh bayar. Pasal apa? 2 bilion. 2.6 bilion. Itu mas kahwin saja. Buat jet peribadi sebiji. Contoh adami sodak hurrah. Kalau kita tengok di tanah Mekah sana, itu memang tempat-tempat yang maju ni selalunya wanita yang orang yang dah tak ikut syarak, biasanya orang perempuan dia akan tertinggal untuk dikahwini disebabkan masalah sodak. Malaysia sedang menuju zaman itu. Itu kalau Perak ni kalau nilai, kalau nisbah lelaki kalau satu kahwin satu je dia akan ada lebih kurang tak ingat angka lah. Itu duk ingat, duk tengok statistik tu. Tapi tak kurang daripada 700,000 wanita yang akan jadi Andalusia. Tu tak sedap bahasa tu. Andalusia. Anak dara lanjut usia. Dia memang tak bagi, tapi dari sisi hukum, ukur baju di badan sendiri. Siapa yang agama punya syarat tu syukur dah kan. Okey, siap. Jadi sodak hurrah dia akan jadi tahap jadi sodak mas kahwin yang terlalu mahal. Au faqdil hurrah, ataupun ketika kalau tak masalah ketiadaan mas kahwin pun faqdil hurrah apa dia? Luputnya orang merdeka. Orang merdeka sampai tak ada.
Pasal mana-mana perempuan yang ada ni semua telah bersuami. Jadi dia nak kahwin tak boleh lah. Pasal apa? Mana ada orang Merdeka, yang ada semua hamba je. Hamba pula jual mahal-mahal, mana duit nak beli? Betul macam mana? Baru dia akan terpaksa kahwin dengan hamba. Situasi macam tu je. Yang ni nak jadi ni bila? Selepas zaman Dajjal esok turun Nabi Isa. Nabi Isa bila bunuh Dajjal tu, kalau ikut masyhur dengar Tok Guru sebut syarah dalam hadis, dalam kitab-kitab tauhid apa, orang lelaki yang akan ada nanti sebanyak 12,000, orang perempuan hanya 7,000 yang tinggal nanti. Bila datang Dajjal tu, yang bila Dajjal datang tu dan selamat bila Nabi Isa bunuh Dajjal, orang lelaki akan ada 12,000, perempuan 7,000. Jadi maksudnya perempuan merdeka ni dengan lelaki yang merdeka macam mana? Tak belen. Tapi masa tu hamba banyak. Pasal apa? Pasal bila datang Nabi Isa, antara yang akan antara syariat yang akan berlaku adalah ni syariat Nabi kita Muhammad SAW, semua dia terhenti di atas hukum Nabi Isa tu. Bila datangnya dia apa? Tidak akan lagi ada kafir harbi dalam pemerintahan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kafir harbi, kafir zimmi. Kafir harbi memang tak ada lah. Pasal mana-mana orang lelaki balik semua akan dibunuh. Jadi tidak akan ada kafir zimmi dalam pemerintahan Nabi Isa alaihi salam. Jadi siapa yang akan tinggal? Orang Islam dan kanak-kanak yang kafir dan wanita yang kafir. Sebab wanita tak boleh dibunuh. Jadi wanita ni jadi apa? Tawanan perang. 12,000 orang lelaki, 7,000 orang perempuan. Yang ni masing-masing angkat pasangan nanti perempuan. Jadi ada baki lagi tak? 7 dengan 12, 5,000 lagi lelaki akan bujang. Jadi siapa yang akan pakai? Antara yang dia boleh ambil ialah hamba-hamba yang dia nak pakai. Kalau hamba-hamba pun tu mati. Dah dia tak ada hamba nak pakai, orang pun tak mau jual. Nak beli pun hamba mahal. Macam mana? Nak kahwin je. Kalau ada yang merdeka macam mana? Tak ada orang merdeka. Macam apa? Semua telah bersuami. Nak tunggu pun doa bagi suami dia mati baru boleh ambil janda dia. Tu pun mas kahwin macam mana? Tak ada apa yang nak bayar, pasal mahal sangat. Contoh lah kan, contoh lah. Bagi misal lah itu. Zaman sekarang tak ada lah suasana tu. Suasana yang akan jadi tu zaman tu. Satu saya dah sebut sikit. Suasana yang macam tu bayang tengok. Orang Islam nanti akan hidup makmur di bawah pentadbiran Nabi Isa dengan pengurusan macam tu. Nabi Isa wafat esok. Macam mana apa jadi? Faham tak saya nak tanya apa tu? Dia akan kembali kepada kekufuran dengan masa yang sangat singkat. Tu dah batul ard terbit matahari belah barat habis. Besar sangat. Pasal suasana yang begitu genting. Sangat genting masa tu. Orang bukan Islam yang lelaki balik tak ada. Tak ada. Semua akan dibunuh. Pasal bila bunuh Dajjal, habis semua anak cucu Dajjal bunuh. Anak cucu. Maksudnya yang kafir pengikut dia, semua Yahudi, Nasrani, apa Syiah apa semua tu, yang nama kafir ni lah, semua dibunuh. Yang balik lelaki. Jadi yang tinggal, kalau ada kafir pun, perempuan yang kafir yang akan jadi tawanan perang, lagi anak-anak kafir. Seingat saya ibu saja. 17,000, semua 19,000, 12,000 lelaki, 7,000 perempuan. Memang tak ramai. Orang yang main daurah apa orang? Yang main daurah pun yang betul-betul serius dengan daurah apa orang? Kasar sikit ajar kan. Betul. Bukan semua yang main daurah telan apa yang terima dalam daurah. Ada yang main daurah balik bercakap macam-macam pun ada. Yang ni pun feedback yang kita terima kan. Yang memang ada yang stay ni memang tahan telinga punya dan memang betul-betul ikut cara kitab ni. Ada yang tak pernah belajar cara kitab ni, dia main daurah sekali je, lepas tu dia tak main lah. Kata dia apa? Aku ngaji juga macam ni. Aku tengok Yusuf Qaradawi, Ibn Taymiyah, mana ada baca kitab-kitab macam ni, menjemukan jumud, terlalu takluk dengan mazhab. Macam-macam ada orang keluar. Ustaz ni, kenapa panggil ustaz ni baca bagi kitab daurah? Bagilah orang lain, bagi aku ke kan. Kalau dia baca saya nak tunggu gitu ya.
Ada lagi soalan kat dia lagi, power-power soalan bekah nak dia jawab tu ni. Baik-baik. Jadi asal bicara kita adami sadaqil hurra au faqdil hurra. Jadi saya saja bagi sana tadi untuk menunjukkan suasana bila yang boleh berlaku jadi gitu tu. Au adami ridaha bihi, ataupun ketiadaan redanya hurrah bihi bisadaq. Dia tak puas hati dengan mas kahwin macam tu. Zaman ni memang ada negeri-negeri yang memang orang perempuan sendiri tak puas hati, dia sendiri letak harga dia. Pasal memang hak dia. Betul. Memang hak dia. Kita bicara sodak siapa, hak siapa? Belanja angus hak siapa? Hak perempuan, hak isteri. Jadi bila dia tak reda, berapa nak masuk minang aku? Boleh? Aku sedia untuk jadi isteri. Tapi berapa kau nak bagi? 2 bilion? 2 bilion. Jumpa tepi jalan ramai lah nak boleh bagi 2 bilion kat aku. Oh dia. Itu bawa sodak, mas kahwin. Berapa? Belanja angus berapa? Membujah lah kita banyak-banyak. Tak zikir lah kau macam-macam apa. Zikir apa? Puasa lah kau. Ada miradu habib. Baik, satu lagi syarat untuk boleh berkahwin dengan amah adalah khaufil anati, takut anah. Baca betul saya sebut ni, bukan unnah. Unnah tu tak faham tanya lain. Masuk khaufil anah apa? Ai zina. Pasal yang ni dia ambil perkataan Quran betul kan. Zalika liman khasyal anata minkum. Tu. Orang yang takut anah minkum. Jadi anata. Jadi apa maksud anah? Zina. Jadi syarat dia takut zina. Maksudnya kalau dia tak kahwin dengan amah, jadi zina. Muddata faqdil hurrah. Bila dizina, bila ni? Dia akan jadi zina pada waktu luputnya orang merdeka. Orang merdeka tak ada tu, keberangkalian untuk berzina cukup mudah dah ni. Nak kahwin, dah orang jual mahal pula dah. Dan jual mahal. Nak beli hamba pun memang tak mampu beli. Yang kata nak beli, nak kahwin dengan hamba pun mahal. Jadi macam mana? Hamba je yang ada. Kalau mahal pun terpaksa kahwin dengan hamba je. Orang merdeka memang tak mampu. Macam mana? Masa tu baru boleh kahwin dengan hamba. Jadi satu, kalau hukum asal orang tanya apa hukum orang merdeka kahwin hamba? Haram. Tak perlu dia kahwin. Sama ada dia beli ataupun orang merdeka ada. Itu orang merdeka pun tak ada, orang merdeka mahal sangat, hamba pun tak mampu nak beli. Masa tu baru boleh. Syarat dia memang hurrah tak ada, sodak hurrah tak mampu nak bayar, dan khaufil anah. Siap. Wa tarakal musannifu syartaini akharaini. Telah meninggal oleh musannif akan 2 syarat yang lain. Ahadahuma, salah satu daripada keduanya, alla yakuna tahtahu hurratun muslimatun, bahawa tidak ada di bawah dia satu hurrah yang muslimah, seorang merdeka yang Islam, maksudnya isteri lah. Au kitabiyatun, ataupun kitabiyah. Ini satu lagi keberangkalian yang boleh ada untuk menyebabkan tak boleh kahwin amah tadi. Ataupun seorang perempuan kitabiyah, yang kitabiyah ni tasluhu lil istimta'i, yang dia suluh, dia selayaknya untuk lil istimta', untuk diambil keseronokan bagi suami. Istilah tasluhu lil istimta' maksudnya umur dia dah besar, dia dah, kalau tak balik pun sah untuk diistimta'kan. Sama ada hurrah muslimah tadi ataupun kitabiyah. Cuma kitabiyah ni ada bab panjang-panjang lah, nak sebut awal pun panjang sangat nanti, biar dulu. Tapi ada istilah kitabiyah maksudnya orang kafir kitabi. Orang kafir kitabi atau orang kafir kitabiyah, orang kafir ahli kitab. Cuma orang kafir ahli kitab ni jangan faham macam Yusuf Qaradawi faham. Apa pula Yusuf Qaradawi? Yusuf Qaradawi memberi huraian ahli kitab ni siapa? Orang Yahudi dan Kristian. Jadi kalau dia kata ayat pernyataan hukum orang lelaki yang Islam boleh berkahwin dengan orang perempuan ahli kitab, dia kata apa? Orang Islam, lelaki yang Islam ni boleh kahwin dengan orang perempuan Kristian dan Yahudi perempuan. Pasal dia meletakkan kitabiyah tu siapa? Yahudi dan Nasrani. Memang ada tempat ahli kitab tu mana Yahudi dan Nasrani, tapi masyhur dengan istilah kitabiyah, yang orang lelaki Islam boleh kahwin dengan perempuan kafir kitabi. Perempuan kafir kitabiyah. Bukan maksudnya Yahudi dan Nasrani.
Tapi dia mesti kafir kitabiah, dengan mana dia ialah daripada keturunan Bani Israel yang masih mengikut ajaran Taurat dan Injil sebelum Taurat Injil yang diubah. Yang dengan istilah lah ni dipanggil orang Yahudi Nasrani yang ortodoks. Yang kita duk tengok dalam WhatsApp ada gambar dia orang pakai tudung, pakai lilin. Tapi kalau pakai tudung, pakai lilin, ada palang tu tak pakai. Pasal yang tu Kristian, duduk sembah Nabi Isa. Jadi kalau yang pakai tudung apa-apa, pakai lilin tapi pakai tudung, memang dia orang ni tak sembah Nabi Isa. Dia la ilaha illallah, cuma dia pakai Isa Rasulullah. Tauhid dia betul, cuma dia tak terima Muhammadur Rasulullah. Dan golongan macam ni lah yang dipanggil ortodoks, yang kalau dia ada ikut pahaman sembah Nabi Isa apa ni, memang yang ni tak panggil kitabiah, yang ni Kristian, yang ni memang istilahnya sesat. Kalau kafir kitabi pun sesat juga, cuma sesat dia bukan sesat jadi kafir sembah berhala macam mana orang Yahudi Nasrani sembah berhala hakikatnya. Pasal kafir kitabi ni dia cuma dia Islam yang tak menerima Nabi Muhammad SAW. Itu je. Ada lagi ke? Ada. Di mana? Kalau antara yang tempat jumpa ni, Palestin ada, belah-belah sana memang ada. Cuma itulah, kena kenal pasti betul-betul lah. Saya pernah jumpa satu jemaah Palestin, jemaah tabligh kan. Antara saya ikut, saya teringat nama-nama dia. Lama lah saya jumpa dia orang ni. Dan pernah saya jadi khidmat, jadi muntarjim dia orang. Saya orang cakap Arab pure lah. Jadi orang Melayu yang kerti Arab ni tak ramai. Antara yang dipanggil untuk terjemah tu saya. Yang tazkir saya pergi keluar, ada ikut seminggu kot lebih kurang ikut jemaah Palestin ni. Antara mula-mula saya dengan mereka ni, jumpalah sembang-sembang dia orang, jumpa dia orang ni, sembang cara dia orang. Dan antara dia orang ni cerita pengalaman dia orang masa macam mana dia boleh ikut jemaah tabligh apa ni. Asalnya dia kata, saya ni dulu bukan sembahyang, kata. Memang orang Palestin betul. Sembahyang pun tak. Dan saya cek makan dengan pergi keluar daripada Palestin, pergi ke apa? Beirut, tempat sepadan Yahudi lah kan. Tak, yang Yahudi ambil tanah apa? Yahudi lah, negeri Yahudi lah kan. Yang dia bubuh nama negeri Yahudi tu kan. Maksudnya lepas pada sepadan Palestin tu, maksudnya dia dah cik kerja, dia cik makan, dia pergi kerja ni. Dan antara rumah tempat dia pergi kerja tu ialah rumah orang Yahudi. Yang Yahudi tu, selama dia pergi buat rumah mak binaan, pasal dia pandai dalam mak binaan, dia tak pernah tengok bini orang tu. Dan kalau jumpa pun macam mana? Bertudung, bertutup muka. Dia tak pernah tengok muka. Dan dia buat kerja tu, bila sampai waktu zuhur, solat, tuan yang bagi gaji kat dia tu tanya dia, "Anta Muslim?" "Naam." "Sallait zuhur?" "La." "Lima lam tusalli?" Orang tu tanya dia, "Kenapa kau tak sembahyang?" Diam dia. "Usalli." "Usalli." "Aku nak sembahyang." "Sembahyang." Aku sembahyang. Itu detik saat turning point ni, baru sembahyang. Baru sembahyang. Dan dia pelik kenapa orang tu tak masuk Islam. Sampai sekarang dia pelik. Dan sekarang dia dah sembahyang apa, memang jadi dengan sebab tu dia buat dakwah apalah semua tu kan. Apa saya sebut ialah sampai sekarang dia pelik. Dan dia masih memikirkan orang yang menyebabkan dia dapat hidayah tu. Pasal apa? Orang tu tak masuk Islam. Tapi dia kata sepanjang dia buat kerja rumah, memang orang tu akhlak sangat bagus. Isteri dia tak pernah tengok. Kalau tengok pun tak pernah tengok muka, tak pernah tengok aurat dia. Yang kata aurat, muka pun tak pernah tengok. Anak-anak dia pun ada anak perempuan berapa orang, dia tak pernah tengok anak perempuan dia. Bagus pada kita lagi tak? Kita pun kalau orang buat kerja, orang kerja nampak rupa bini dia tak? Bini kita kan keburdah, nampak rupa bini. Bahkan kenal bini, bini siap layan minum air lagi. Minum air palong. Betul tak? Ni ortodok ni sampai macam tu je. Sampai berakhlak, tingkah laku, Masya Allah. Memang kat rumah dia tulis Allah. Allah, kalimah Allah ni cukup banyak. Tapi tak sebut, tak tulis Muhammad je. Tak tulis Muhammad je. Jadi memang dia tak terima ni Muhammad. Cuma sekarang kata dia, sampai sekarang dia fikir, macam mana aku nak dakwah dia bagi dia terima Islam, untuk terima Muhammadur Rasulullah. Saya mesti jumpa jemaah Palestin macam tu. Dan dia kata apa? Sikit saya dah cerita tu, nak cerita adakah lagi? Adakah? Maksudnya ada.
Dan memang antara syarat dia mesti daripada keturunan Bani Israel yang daripada dulu bagi Israel. Bukan mesti keturunan Bani Israel. Pasal Bani Israel saja yang akan dapat kitab Taurat dan Injil yang asli. Kalau yang Yahudi dan Nasrani lah ni, Hindu pun ada yang Kristian kan. Jadi Hindu Kristian macam mana? Bani Israel ke? Tak. Kalau ajaran Nabi Isa ni, yang boleh terima ajaran Nabi Isa atas nama ahli kitab ni Bani Israel. Itu pun mesti tok nenek moyang mereka yang dah jadi Bani Israel dan ikut agama Ortodoks ni, yang mereka dah berpegang dengan ajaran tu sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Pasal bila datang Nabi Muhammad, mansuh lah dia orang. Tu syarat dia, ketat dia nak jadi ahli kitab ni. Tapi Yusuf Qaradawi kata apa? Kristian, wanita Kristian adalah sah untuk dikahwin. Yusuf Qaradawi punya fatwa tu, fatwa Al-Qardawiyah tu. Yang mu'asarah punya tu. Satu, kita kat Malaysia ni tiang, kalau kita tak pergi negara luar, kita tak rasa pelik kat Qaradawi. Contoh pergi Indonesia cukup. Saya ada sahabat orang ni yang dia pergi Padang, Indonesia kan. Di sana ada pondok pesantren, ada jamiah yang kawasan tu pun banyak juga punya jauh agama ni. Saja dia pergi tanya dengan pelajar-pelajar tu, dia pergi 2 minggu tak silap. Berjalan nampaklah, antaranya pergi ziarah pondok-pondok, antara benda dia tanya Wahabi. Dan antara Wahabi dia tanya Yusuf Qaradawi. Tanya, apa pendapat bapak tentang Yusuf Qaradawi? Berhenti tu kawan tu. Yusuf Qaradawi enggak boleh dipakai. Enggak bisa. Ulama-ulama Azhar semua menolaknya. Kitab-kitab yang ada dalam perpustakaan ketukhasananya semua telah dibuang. Kenapa kita perlu ambil? Sedap dia cakap, puas hati dengar. Apa tu? Orang mana? Indon. Malaysia macam mana? Berkata Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi. Saat kutubah Jumaat pun Yusuf Qaradawi tu. Pelik Malaysia ni. Memang pelik. Pasal Wahabi dah pegang kita dah ada pahaman Yusuf Qaradawi dalam Malaysia ni. Memang nampak. Zakat pendapatan wajib tak? Yusuf Qaradawi lah tu. Zakat pendapatan wajib. Yusuf Qaradawi lah tu. Fatwa muasarah Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi ni macam Tuhan lah, kalah Imam Syafi'i. Ijtihad, mujtahid ke dia? Situ lah masalah. Satu, kalau kita pergi luar, kita akan tengok Yusuf Qaradawi ni duduk tempat mana. Malaysia je ramai bangang satu terima Yusuf Qaradawi. Kasar sikit bahasa tu, betul tak? Kasar tak kasar pun tu dah kata. Kalau duduk Malaysia, kita duduk jadi katak waktu burung. Bukan katak waktu burung, babi waktu burung. Itu sedap sikit. Kalau kita pergi luar pun kita tahu, yang ni martabat Yusuf Qaradawi katanya. Ya, memang macam tu. Ya, kalau pergi Azhar ke, Padang Indonesia, jiran kita, pergi pula petani, ulama-ulama petani macam mana? Alert dia orang dengan Yusuf Qaradawi. Dia kata, kalau yang sahabat saya pergi Indonesia, sampai tu lah. Dia kata, bagaimana kita boleh menerima Yusuf Qaradawi ni? Semua kenyataan dan fatwanya adalah bercanggah dengan mazhab yang muktabar di kalangan ulama-ulama mutaqaddimin, Salafi dan Khalafi. Dan dalam masa yang sama, ada yang mendakwa salaf yang begini. Ini semua adalah kenyataan yang batil dan palsu belaka. Best dengar, puas hati. Mai sini macam mana? Siapa ustaz ni? Ketika Yusuf Qaradawi, ulama dunia. Satu, jangan duduk jadi babi makan tepung. Nak sorok pun tak boleh, pasal babi besar. Kalau duduk atas tepung, katak pun sabar. Ni babi pun. Malu yang orang Malaysia. Dan orang Malaysia ni sampai Amerika pun tahu Wahabi duduk Malaysia lama. Dan Wahabi duduk antara jarum yang Amerika masukkan untuk merosak orang Islam di Malaysia. Wahabi memang rosak kita macam-macam sudut. Macam-macam sudut. Orang Islam bila akidah dia tak selesai, sufi ditolak, wirid ditolak, ibadat pun kurang, pondok ditolak, sifat 20 ditolak, dan Allah atas langit macam mana? Allah ke arah kalau macam mana? Habis lah orang Islam. Amerika macam mana? Tengoklah apa yang ada di Malaysia. Dia bukan jadi makin kuat. Namanya Islam macam ni. Jadi apa jadi? Da'i, da'un, habis semua. Jadi bingung terus. Nampak macam bagus. TV hijrah lah apa-apa macam mana? Hijrah kepada jadi Wahabi. Habis. Dah tak jadi warak macam mana ulama-ulama dulu. Habis. Tak ada apa lah. Macam tak Islam lah. Jadi asal nak cerita apa? Kitabiah. Syarah ahli kitab. Sebutlah sikit nama Qaradawi. Kalau agak tak puas hati, nanti cuba kitab tu saya ada kawan minjam. Ada kitab setebal tu.
Tebal betul-betul qari kita ni lagi terjemah ni. Ditulis Qardawi fil Araq. Dikarang oleh ulama-ulama kita di Timur Tengah sana. Apa dia? Apa fatwa dia yang dalam surat khabar, dalam majalah yang pernah keluar, artikel-artikel dia, dan Allah SWT, dan buku-buku yang pernah ditulis oleh Qardawi, yang fatwa dia adalah menyalahi daripada akidah, menyalahi daripada ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah dari sudut akidah dan menyalahi mazhab 4 dalam bab ahkam. Ada yang betul, tapi yang nak sebut ni salah. Bila salah macam mana? Masalah. Tambah pula kita tak ada kayu ukur untuk menilai mana baik dan betul. Kita akan pakai yang dia cakap dia 100%. Dan memang Malaysia dah dilanda tsunami tu. Tsunami Qardawi. Qardawi telah mensunamikan Malaysia. Maksudnya apa? Semua terima Qardawi. Sebut Qardawi macam mana? Pemudah cara lah. Semua ambil Qardawi. Sampai Syafi'i ni habis macam tak pakai lah. Betul saya cakap? Itu Malaysia yang kata ulama masalah. Jom pergi Indo cukup. Tengok apa dia orang komen. Pergi belah petani, jiran kita keliling. Pergi Brunei. Brunei tak terima Yusuf Qardawi. Brunei tak terima Yusuf Qardawi. Saya pun ada kawan-kawan lain kat Brunei tak. Brunei tak terima Yusuf Qardawi. Itu dia pelik. Malaysia sikit-sikit Yusuf Qardawi. Dengar khutbah Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi salam dengan perempuan tak? Salam. Betul. Dia peluk tak dengan orang Yahudi? Saya ambil gambar kan. Salam dengan perempuan dia kata haram tak? Kalau saya salam dengan perempuan tu tak nak gaji kan saya? Illa bisyahwah. Mana nak tahu ada syahwah-syahwah? Tak boleh buruk sangka wali ulama tuan-tuan guru. Kepala otak kau. Kaedah syarat, tengok pun kita jumpa bab tengok ni. Bab tengok pun dah masalah, tambah salam. Macam mana dia boleh pelik memang. Patut ada menyalahi, dia buat agama dia sendiri. Ulama yang memang kenal hukum akam, dia akan dapat kenal siapa yang Qardawi. Orang jahil Malaysia ni pasal banyak jahiliyun, wal bangangiyun. Berapa orang yang mengaji, berapa orang yang betul-betul duduk dalam alam ilmu, yang faham macam mana ulama-ulama dulu. Sekarang kita nak faham kitab lama pun hanya berapa orang je. Itu yang ramai yang kebangsaaniyun macam tu. Yang jahiliyun, bangangiyun ni, lepas tu apa jadi? Dia orang akan faham buku-buku Rumi je. Lepas tu dia tak ada kayu ukur untuk menilai siapa hak dan batil. Satu, Syiah mudah terima, dia orang mudah terima Syiah, mudah terima apa saja. Ayah Pen boleh terima, Tuhan Harun dia boleh terima, Rasul Kahar dia boleh terima. Siapa lagi nak sebut? Orang sesat-sesat ni boleh terima boleh ke? Tak ada masalah lah tu. Tak pernah ada istilah nak tolak. Siapa? Dia tak ada kekuatan, dia tak ada dia punya jati diri dia dalam bab agama, bab akidah, bab syariat. Yang dia nak kata yang ni ialah syariat yang aku belajar, yang ni yang betul, yang ni salah. Dia tak ada kayu ukur situ, tak ada jati diri situ. Itulah kaedah kita bila ada betul salah, sedangkan dia bukan mujtahid. Apa kaedah? Pakai yang betul. Macam tu ke? Tak. Lebih baik pakai ulama yang memang ada betul salah, dan ulama kata kalau salah pun betul, kalau betul pun betul. Siapa dia? Yang mujtahid. Dia tak istilah tu. Qardawi mujtahid tak? Siapa yang berani kata Qardawi adalah mujtahid ummah? Tak ada siapa pun kata mujtahid adalah Qardawi adalah mujtahid. Qardawi sendiri tak mengaku dia mujtahid. Qardawi sendiri tak mengaku dia mujtahid. Kalau Imam Syafi'i Hanafi yang mengaku, memang dia kata aku adalah, memang dia mujtahid. Memang dia tahu tapak dia. Satu, Qardawi dapat gelaran Al-Imam lah untuk dia diikuti. Dia Al-Imam ke? Syekh je, doktor. Dan Syafi'i apa? Imam tak? Apa maksud imam? Maksudnya ada orang yang ikut dia, ada mutabik, ada orang yang mengikut dia, ada itibak. Jadi Qardawi doktor, syekh, imam tak? Imam pun tidak. Macam mana boleh ikut dia? Doktor apa ni?
Faham tak apa ni? Maza. Yani. Maza. Oh, maza. 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 Tak faham? Ni maza yani. Maza yani. Tak yani maza ya. Maza. Bukan imam pun, bukan mujtahid pun. Baca Quran pun tak betul. Ayat Quran kalau satu ayat tu kena 4 kesalahan. Baris tu. Baca duk pada baris pun baca tak betul. Boleh lah sebut macam-macam. Orang macam ni kita boleh pakai hukum. Sampai berapa ramai orang zaman ni semua kiblat kat dia. Apa-apa sikit, doktor yang apa ni, doktor apa ni? Semua doktor apa ni kata boleh, doktor apa ni kata boleh. Tak faham tu bahasa Arab dia maza kan. Maza. Apa ni? Okey. Jadi ke Qurrawi sikit. Nah, cerita Qurrawi tadi pasal sebut kitabiah taslul istimta. Tu yang bila Qurrawi, siapa itibak Qurrawi ni? Antaranya profesor dan doktor yang apa ni itulah. Jelatin halal lah. Qurrawi kata halal. Yang profesor yang Mu'azzah tu kan, dia kata halal lah. Dia kata halal. Salah dengan perempuan boleh tak? Qurrawi kata boleh. Yang Mu'azzah ni cuma tak tahu tak bisa tengok gambar dia salah perempuan ni. Kalau Najib memang nampak selalu dah kan. Kalau semua siap kena peluk lagi. Tapi dari segi pendapat sama dia orang ni. Sama. Masyitah sama. Masyitah salam Yusuf Qurrabi. Yusuf Dola Badawi salam. Salam Najib. Salam bila syahwah. Nampak warak sikit kalau macam ni lah kan. Salam tu. Salam boleh. Macam ni buah haram. Melapik macam ni. Masalah wuduk kalau fake kita memang tak batal, tapi halal haram. Tak haram saya dah minta salam. Ya ke? Mana ada sejarah Rasulullah bai'ah dengan bersalam dengan wanita. Dia kata ni bukan bai'ah, ni salam saja-saja yang bila syahwah. Kalau tak kau, kalau bai'ah penting tak penting bai'ah. Bai'ah wanita dengan tuan kena syahwah bai'ah ada ke? Bai'ah balik tabir. Semua min wara'i hijab. Mana ada berdepan? Berdepan semua ada. Yang berdepan ni lelaki. Yang perempuan kalau tempat tak ada tabir pun dia orang tabir. Semua balik tabir. Hijab. Semua min wara'i hijab. Ayat tu pun masa tu dalam mana turun hijab. Kalau ayat yang bai'ah kemudian kerana sebelum tu tak adalah hijab kan. Bila turun ayat hijab semua balik hijab. Bai'ah tu yang besar Bai'ah tu bil yang lelaki kok ada musafahah. Ada bersalam. Kalau perempuan tak ada. Tak pernah ada sejarah Rasulullah musafahah dengan nisa yang ghairu mahram. Makin besar dalam Ikrar bil saut. Saut aja. Dan Quran sebut yubayyanaka alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahun. Apa? Itu raja mulut baca tu. Memang tak ada pernah ada riwayat Rasulullah SAW. Jadi dia orang ambil kaedah hadis mana, itibak Nabi hak mana yang boleh bersalam tanpa syahwat ni, kaedah apa? Dal mutil. Satu ulama-ulama luar semua sebut macam tu. Saya pernah kalau geng-geng yang belah-belah saya jumpa jemaah Arab. Yang ni pun pernah jumpa sekali. Dia kata apa? Qardawi. Dia kata apa? Dajjalul ummah. Dajjal tu pun. Pasal apa? Pasal orang pakai dia sesat dan menyesatkan orang. Bersentuh dengan perempuan tak batal. Dia masalah batal wuduk taklah hukum bersalam. Boleh faham? Pasal jangan campur antara masalah batal wuduk tak batal wuduk dengan bersentuh dengan keharusan bersalam. Musafahah bab lain. Taklah dengan bersentuh tanpa syahwat tak batal wuduk. Dengan tak batal wuduk tu maka harus bersalam dengan perempuan dengan tak ada syahwat. Bukan ajaran dia macam tu. Orang belakang ni saja yang menghurai macam tu. Imam Malik ke Imam Hanafi ke yang dengan kaedah mereka tak batal wuduk dengan bersentuh bila syahwah.
taklah memfatwakan dan mengeluarkan hukum harus bersalam dengan wanita tanpa syahwah. Tak ada. Itu yang mu'asarah. Antaranya Al-Qardawiyah. Yang tu yang kelang kabut hukum tu. Tu yang saya kata, kalau sentuh tanpa syahwah tak batal, kalau gitu anytime saya boleh pakai sarung tangan salam dengan mana-mana wanita. Boleh faham tak? Pasal bila sentuh tanpa syahwah tak batal, kalau pakai sarung tangan macam mana? Fadli amal hal. Keadaan lagi yang bagus, betul tak? Pasal apa? Saya telah memelihara mazhab Syafi'i pun tak batal. Walaupun tak batal, tapi bersalam begitu ada syariat ajar dah buat. Macam mana pun haram tak haram. Masalah mazhab Syafi'i pun tak batal wuduk. Sentuh macam ni, batal wuduk tak? Dia salam, perempuan, salam batal tak? Tak batal. Dalam mazhab Syafi'i tak batal. Macam mana pun. Halal ke haram bersalam tu? Wairu mahram. Mahram tak ada masalah. Wairu mahram. Berlapik. Tak batal wuduk, tapi sentuh. Tak batal wuduk, Hanafi. Tapi tak ni hukum. Tak faham ni orang ni. Dengan Syafi'i ni tak batal wuduk, haram tak? Tak haram. Tak haram pasal tak batal. Siapa aja? Memang wuduk tak batal Syafi'i, tapi haram tak? Pasal perbuatan bersalam tu haram. Walaupun wuduk tak batal dengan kaedah Syafi'i. Ada syawat, tak ada syawat. Pasal Syafi'i tak berbual syarat tu. Tapi wuduk tak batal, tapi haram tak? Sekarang Hanafi, wuduk batal tak? Haram tak? Haram, tak ada khilaf. Batal wuduk ada khilaf. Haram tak ada khilaf. Kalau haram, kalau yang tu tak ada khilaf, mana-mana kita belajar mengajar asal sekolah, ada student perempuan kan, tengok dia tidur je, tepuk belakang. Bangunlah. Bukan batal wuduk tak? Batal wuduk tak? Batal wuduk tak? Batal wuduk tak? Boleh sentuh tak? Boleh. Oh, dia kata itu sentuh belakang, ni sentuh tangan. Sentuh tangan lagi lah, tak ada lebih. Tak ada short current apa-apa. Tengok mu short current tu juga buat tengok ni. Tengok mu pening lah. Tengok mu pening lah. Apa tak lagi kalau sentuh pun, sentuh berlapik pun masalah lah. Tambah sentuh tak berlapik. Naik bas pun kalau belaga pun macam mana? Tak sentuh kulit pun macam mana? Pening lah tu tak? Kalau siap dia, bertindih lagi muka aku. Tambah ada usir. Saya tak bisa sampai Mesir lagi. Nanti sampai hari ni sampai Mesir lagi saya cerita banyak. Ini baru sampai India. Baik, wasani. Baik, jadi yang antara pengarang kita asal bicara kitab ni, asal nak sebut tentang kitabiah apa tu, panjang lah ke sana dah sebut tu. Kemudian wasani adalah Islamul Amah. Syarat seterusnya untuk boleh orang yang merdeka lelaki, hamba ya, betul, orang merdeka yang lelaki untuk boleh pakai amah ni, wasani syarat yang ditinggalkan dalam matan adalah Islamul Amah allati yankihuha hurru. Mestilah Islamnya hamba wanita yang dia nikahi itu yang kihuha huru, yang berkahwin akan dia oleh orang merdeka. Jadi fala yahillu lil muslimin, tak halal bagi satu orang Islam amatun kitabiyatun, oleh amah kitabiah. Kalau amah kitabiah tak halal, iza nakal huru amatan bi syurutil mazkurah. Semua habis, selesai tu. Jadi yang tu tak perlu masalah daripada yang dia kata ala yakuna tahtahu hurratun muslimatun au kitabiyatun tasluh lil istimta'. Baik, wa iza nakah. Baik, jadi yang tak boleh kahwin kitabiah ni, wala yahillu li muslim, kalau kitabiah boleh kahwin, tapi yang tak boleh amah kitabiah, yang tu tak boleh. Okey. Wa idza nakal hurru amatan. Baik, apabila bernikah oleh seorang merdeka, dia bernikahkan seorang amah bi syurutil mazkurati, dengan syurut-syurut yang telah disebut, summa aisara, kemudian senang ia, kaya ia.
dia kaya. Maksudnya apa? Dulu tak ada duit nak kahwin, sekarang dia dah duit banyak, tapi sekarang ada isteri dia, yang isteri tu adalah amah. Wa nakaha hurratan, dan dia boleh berkahwin dengan satu orang merdeka. Jadi isteri yang hamba ada, sekarang dah ada duit, kahwin satu lagi. Kahwin apa? Hurrah. Dulu tak boleh bayar mas kahwin, sekarang dah boleh bayar. Okey, macam mana ni? Sekarang dah ada isteri, asal ada isteri yang merdeka, dia tak boleh kahwin dengan hamba. Sekarang hamba ni dulu kahwin dengan hamba dengan syarat yang telah cukup tadi. Sekarang dah kahwin, sekarang dia dah ada duit, dia kahwin pula dengan orang merdeka. Ataupun dengan bahasa lain, dia beli hamba, tapi yang ni hamba yang dia beli, yang ni hamba yang isteri. Batal lah hamba ni, hamba yang dia kahwin ni. Itu disebut lam tan fasih nikahul amah, tak terpasah nikah amah tadi. Maksudnya masih kekal isteri. Langkah bijak untuk dibuat macam mana? Duit ada, untuk buat apa? Merdeka. Dia tak boleh merdeka pasal bukan dia punya, beli daripada tuan. Bila dia beli dia punya, boleh faham saya cakap? Dia beli hamba yang dah jadi isteri tu, memang isteri ni, sebab pakai dia boleh pakai, isteri, tapi milik tuan sana. Sekarang dia beli. Bila dia beli hamba dia, dalam masa yang sama isteri dia. Okey, sekarang yang perempuan tu jadi isteri ke jadi hamba dia? Isteri masa merdeka, dia tak merdeka kan lagi, dia baru beli. Boleh faham saya apa? Ni dia kahwin dulu, kahwin hamba orang, hamba. Sekarang dia dah ada duit, yang dia kahwin tu satu hal. Jadi untuk langkah bijak, sekarang dia beli isteri dia tu. Dia beli sekarang isteri dia tu, isteri memang isteri, dan dalam masa yang sama adalah hamba, pasal dia beli, sekarang milik dia. Okey, sekarang hamba tu, hamba yang dah jadi isteri dia tu, adakah dia kekal sebagai isteri ke dia kekal sebagai hamba? Okey, memang ada dua-dua kat dia sekarang. Tapi hak mana? Mana kuat dan mana yang nak dipakai? Isteri hamba. Tuhan bistri. Rekod bila istilah itu. Jawab. Sekali lalu lah. Agak-agak macam mana? Tengok, bijak tak bijak menilai. Pekah memang ada jawapan saya dah, saja lontaran berfikir tu kan. Dia jadi isteri lah. Dah bayar mahal. Ni beli hamba lagi mahal. Dia bayar mahal tu. Oh, dia beli itu bayar mahar. Tak, dia bayar mahar masa dia kahwin. Dulu dia kena bayar mahar kat Syed. Kalau ikut status dia adalah status hamba, bukan status isteri. Pasal apa? Dengar. Mana memang dia beli tu. Cuma nak kata antara dua tu mana kuat? Antara hamba dengan isteri, mana lebih kuat pemilikan? Hamba. Kenapa? Dia tak ada penjaga lagi. Memanglah. Tapi sudut lain, mana lebih kuat? Milik dengan hamba ke milik dengan isteri? Tapi isteri tak milik. Isteri tak milik, hamba ialah milik. Mana kuat lagi? Milik, betul tak? Jadi perempuan tu, hamba dia ke isteri dia? Hamba dia. Hamba dia. Dalam masa yang sama isteri. Macam mana pun, kekal tu kekal hamba ke kekal isteri? Kekal hamba. Boleh. Bila kekal hamba dia boleh jual lah. Tapi dah beranak pindah dengan ni jadi umur walad lah. Umur walad memang, cuma bukan umur walad sekarang dengan nisbah umur walad dia. Status. Tidak. Dengan beli itu tak automatik merdeka. Merdeka tak merdeka di atas dia. Pasal taklah bila jadi isteri dengan dia beli, termerdekalah isteri dia yang hamba tu dengan dia beli, termerdeka. Tidak. Dia tak termerdeka. Kalau jadi termerdeka ni di kes macam ni. Dia beli mak dia. Katalah dia pun tak tahu mak dia kan adik-beradik susu dia. Dia beli, tengok adik-beradik susu, termerdeka. Pasal tak sah memilik orang yang ada hubungan mahram. Yang tu termerdeka. Tapi isteri
Untuk orang boleh pakai, dia sah duduk martabat hamba, dia sah duduk martabat isteri. Cuma antara isteri dengan hamba, mana kuat? Hamba. Pasal apa? Hamba dia ada hak sampai boleh jual. Isteri boleh jual isteri tak? Isteri. Maksudnya isteri, suami boleh jual isteri tak? Suami tak boleh jual, dia boleh cerai aja kan. Tapi tak boleh jual. Tapi hamba, okey. Pemilikan mana kuat? Kuasa mana kuat? Kuasa dengan isteri ke kuasa dengan hamba? Sekarang dia dah beli belum? Dah beli. Sekarang hamba tak? Hamba dia, isteri tak? Mana yang berpanjangan berterusan? Hamba. Tak milik pakai kan nisbah dulu punya cara. Tapi bila memilikan hamba, dia lah atas, kekal tu atas status hamba. Pasal pemilikan dengan hamba lebih kuat daripada dengan wanita yang duduk di bawah dia, di atas tanggungjawab sebagai isteri. Detail lah mereka. Yang ni pun bukan kita reka. Ulama dah selesai satu hukum. Sangat detail. Kita dah proses, dah nak proses macam ni pun macam mana? Terbelalak biji mata tu. Dah lah tengah hari macam ni, ngantuk lah sikit. Baik, jadi asal nak sebut tuan-tuan lah, lam yanfasih nikah ulama. Dia tak terpasah nikah tu, cuma di atas kuasa siapa? Kuasa isteri atau kuasa hamba. Kalau ikut menang kuasa hamba, pasal kuasa hamba lebih besar kekuasaan, macam mana? Pemilikan dengan hamba adalah lebih besar daripada pemerintahan dengan suami. Okey. Wa nazarul rajuli ila al-mar'ati ala sab'ati adrubin. Ini masalah pandang tak? Insya-Allah. Lepas ni. Soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lanawada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.